Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Sahabat-sahabat di luar, hari ni alhamdulillah insya-Allah. Hari ni paling istimewa lah. Haji dapat bersama dengan Ustaz Ni Anwar. Insya-Allah Ustaz Ni akan bersama kita. Guru saya, kawan saya. Hari ni topik khusus topik khusus untuk kita bincang. Kita tak lama lagi nak masuk 10 malam terakhir Ramadan. Kita ambil ilmu, kita bincang, kita faham betul-betul apakah dia malam Lailatul Qadar itu, kemudian apakah amalan-amalan yang patut kita laksanakan. Kita berbincang, bertanya daripada guru yang benar, guru yang muktabar. Jadi salah seorangnya ialah Tuan Guru Ustaz Ni Anwar Al-Basuti. Nanti kita minta dia perkenalkan diri, tuan-tuan boleh masuk dan tuan-tuan boleh tanya. Semasa kita online live, tuan-tuan boleh tanya dengan Ustaz nanti. Jadi kita minta Ustaz boleh jawab, boleh jelaskan supaya kita dapat ilmu lah hari ni. Okay, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, apa khabar? Salam Ramadan. Baik. Allahu akbar. Alhamdulillah. Seronok bertuah haji hari ini dalam program haji motivasi, bicara motivasi. Haji cuba bawa tokoh-tokoh pelbagai bidang. Ada psikologi, ada kaunselor, ada orang yang buat buku terapi kejiwaan, ada pakar-pakar daripada psikologi, kaunseling dan macam-macam, dan ada selebriti juga yang tadi bawa. Jadi hari ini alhamdulillah kita bertuah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan boleh lihat live ini di Facebook MPK Dynamic Consultant. Tuan-tuan akan dapat bersama dengan saya dan tuan guru saya, Tuan Guru Ustaz Ni Anwar Al-Basuti, yang juga adalah merupakan seorang guru, seorang pendakwah, seorang nanti kita minta Ustaz lah yang perkenalkan diri Ustaz. Yang saya tahu Ustaz juga adalah pengerusi Darul Syifa Teripuk. Ustaz juga ada ahli jawatan kuasa sekolah tahfiz pada Sera. Selain daripada Ustaz adalah seorang guru pendidik di sekolah menengah agama Kota Kinabalu. Banyak lagi tapi kita minta Ustaz. Ustaz, ya, Ji. Sebagai mukadimah, Ustaz tolong perkenalkan. Sebab ni mungkin kita, orang menonton kita ni seluruh Malaysia, mungkin Brunei, Indonesia pun ada tengok. Jadi dia nak kenal siapakah Ustaz Anwar Ni Anwar Al-Basuti ni. Tolong perkenalkan diri sikit, Ustaz. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat serta para penonton yang bersama kita pada pagi ini. Terlalu besar sanjungan yang Haji sebut itu hanya tidaklah sebesar itu. Nama diberi Ni Anwar bin Zakaria. Al-Basuti itu daerah kelahiran, Besut, Terengganu. Okay. Kerja hakiki di SMKA Kota Kinabalu lah. Yang Haji sebut jawatan lain itu sebagai satu khidmat sosial kita lah, dan dakwah kepada masyarakat dan ummah. Terlibat dengan Darul Syifa Sabah dan sebagai pengurusi Darul Syifa Telipuk Jaya, dan terlibat membantu rakan-rakan sebagai timbalan pengurusi ahli lembaga pemegang amanah Sekolah Rendah Islam Al-Hafiz Bandar Sera, yang alhamdulillah dah melahirkan 3 generasi ke sekolah menengah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah diberi peluang dalam dunia pendidikan ini untuk berkenalan, bersahabat dengan Tuan Haji Makhtar. Ketika awal saya ke SMEK, ke Kota Kinabalu, saya menerima tarbiyah, sering terima tarbiyah dalam sesi-sesi khusus, dan juga motivasi daripada Haji untuk staf sekolah dan sebagainya. Terima kasih Haji, dan rasa cukup bertuah lah dapat berganding pada pagi ini, walaupun rasa sedikit gugup lah bersama dengan otai-otai kita yang hebat-hebat ini. Apapun, mudah-mudahan kita bersama pada pagi ini untuk meningkatkan amal kita yang kita berbaki lagi dalam 10 akhir Ramadan insya-Allah. Jadi rasanya pengenalan itu cukup sekadar itu Haji. Mudah-mudahan kita dapat bertaaruf dan dapat memanjatkan ukhuwah insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz.
Syukran jazilah. Baik, Ustaz hanya sebut sedikit permulaan tadi. Haji pernah dalam pendidikan, Ustaz pernah ikut kursus haji. Masya Allah, itu hanya sedikit sentuhan yang dapat Haji beri. Dan pada ketika itu Haji belum kenal sangat dengan Ustaz. Rupanya kalau Haji, bagus juga Haji belum kenal Ustaz pada ketika itu sebagai peserta khusus. Kalau kenal, tak jalan khusus tu, menggeletar Haji. Allahu Akbar. Kita banyak ambil ilmu haji tu kan, sebagai penguat ni dunia pendidikan ini. Alhamdulillah. Haji hanya boleh bercakap dalam bidang psikologi, kaunseling, bidang yang Haji belajar. Sebab itu hari ini kita tahu semua orang Islam seluruh negara, seluruh dunia, setiap tahun, setiap Ramadan akan menunggu Ramadan untuk ibadah yang terbaik. Sebab Allah dah janjikan sepanjang Ramadan ini sesuatu yang sangat istimewa, apalagi di 10 malam terakhir yang Haji pernah dengar, yang Haji pernah belajar, Ustaz Sari sebut, iaitu malam Lailatul Qadar. Maka macam-macamlah orang cakap, mari kita memburu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, mencari cinta Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh orang nak ni. Jadi tolong Ustaz biar beri faham yang sebenar, apa sebenarnya ni, apa yang ada pada Lailatul Qadar ni. Yang macam-macam orang buat ni, mencari, memburu, rindu. Tolong Ustaz. Okey, baik aja. Kita berkongsi bersama-sama. Dah betul Datuk dengan apa yang masyarakat lakukan itu, dengan kita istilahkan mencari, memburu. Kerana apa? Kerana di akhir Ramadan ini, hari ini kebetulan kita dah berpuasa 19 Ramadan. Dan malam nanti dah masuk pada 10 akhir Ramadan, Haji. Cantik sangatlah saya panggil. Cantik sangatlah saya panggil Ustaz malam ni. Macam saya dah rancang-rancang itu. Macam Haji rancang sudah tu. Saya pun tak rasa mula tu kan. Tapi bila tengok hari ni, malam ni dah masuk dah. Malam 10 akhir Ramadan. Kita 19 hari Ramadan berpuasa hari ni. Dan malam ni masuk malam 10 akhir Ramadan. Yang memang Nabi ni Haji, Nabi memang betul-betul mengajar kita ni supaya memburu, mengejar. Dan Nabi memang tunjukkan sendiri dengan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gambarkan kepada kita dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menggambarkan kepada kita, kepada para sahabat Nabi ketika itu, tentang macam mana Nabi ini bila masuk 10 malam akhir Ramadan. Maknanya malam ni lah bermulanya. Maknanya Ramadan Nabi ni, hari-hari yang sebelum tu Nabi dah hebat beribadah dah, beramal soleh dan seumpamanya. Tapi bila masuk kepada malam akhir, 10 akhir Ramadan ini, ibadah Nabi itu begitu hebat lagi. Jadi bahasa mudahnya kita ini, bila masuk 10 akhir Ramadan, kita kena masukkan gear paling tinggi dah. Gear kereta tu yang paling tinggi, kena pucuk. Cantik. Kalau istilahnya tu nak mudah, kalau kita main bola tu, saya ingat tahun ni nasib baik COVID-19. Kalau tak COVID mungkin ramai juga yang akan ikuti siri perlawanan bola, sama ada Piala Dunia, Europe dan sebagainya. Ada hikmah lah. Ada hikmah, alhamdulillah. Ada hikmah. Kita dapat tengok, nak bagi faham Nabi ambil berat tentang 10 akhir Ramadan itu, seperti mana perlawanan Piala Dunia, contohnya antara antara Haji Min apa je? Liverpool kah? Dulu Manchester United lah dulu. Dulu Manchester, sekarang ni? Sekarang dah tak ikut sangat dah bola. Tak ikut sangat dah, okey lah. Kita katakan pasukan Haji MU lawan Liverpool kan? Okey, baik. Jadi dah sekarang ni dah masuk pada masa tambahan. Masa pertama dah habis, masa kedua dah habis, maka masa tambahan. Bila masa tambahan ini, maka kita dapat tengok dengan jurulatihnya, dengan pemain-pemainnya, mereka akan kerah tenaga sungguh-sungguh. Betul. Mereka akan kira sebaiknya untuk atur strategi, untuk mencapai gol, untuk memberikan makna yang besar kepada kemenangan untuk pasukan mereka. Masa tinggal sikit lagi dah. Okey, Haji. Jadi maknanya sebab itu bila kita tengok, bila kita perhatikan, kita tengok tentang berharganya 10 akhir Ramadan ini, sehingga Aisyah sebut kepada kita tentang Nabi SAW ini, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis rawahu Muslim dan juga Imam Bukhari. Nabi suruh kita cari. Kalau ikut bahasa Arab, taharrau itu dia menunjukkan kita cari sungguh-sungguh.
Kita cari dengan bahasa Kelantan kata smoking. Kita mengejarnya dengan bersungguh-sungguh 10 akhir Ramadan itu. Dan Nabi bila masuk 10 akhir Ramadan, digambarkan dalam hadis yang lain, Nabi akan syadda mi'zarah. Nabi akan mengikat ketat kainnya. Jadi dia satu bentuk kinayah atau kiasan Nabi nak beramal hebat ataupun Nabi nak bekerja berat pada malam tersebut. Bila Nabi ketatkan kain itu, kalau kita dapat tengok orang yang bertani dulu-dulu, bila nak pergi ke sawah, mereka nak turun ke sawah padi, mereka akan ikat kain pelekat tu. Dia ingat tak masa-masa dulu? Ingat. Ikat kemak. Mereka akan ikat kain pelekat tu ketat-ketat. Tandanya mereka nak bertani, mereka nak membajak di sawah dengan tekun. Jadi itulah Nabi akan ikat kain Nabi dengan ketat, kinayah ataupun kiasan kepada Nabi nak beramal dengan begitu bersungguh pada malam tersebut. Kemudian Nabi ahya lailah, Nabi menghidupkan seluruh malamnya. Dan Nabi mu'ayqadha ahla, dan Nabi akan mengejutkan ahli keluarganya. Jadi sebagai sedikit soalan menjawab soalan pertama haji ni, takut ruang masa itu terlari, jadi saya mungkin kita break di situ dulu, kan, nanti kita akan sambung dalam sesi berikutnya selepas ini, insya-Allah. Tak apa. Jadi okey, baik. Maknanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tunjukkan contoh bila 10 malam terakhir ni, kalau orang Kelantan kata dia berhabis dah lah ikat kain kemah dah lah. Berhabis ikat kain kemah, nak pergi bajuk sungguh-sungguh. Kalau main bola yang ustaz sebut tadi, ibaratnya masa yang tambahan sudah. Yang kalau nak menang ni masa tambahan inilah. Masa bukan banyak lagi dah. Mana kena sungguh-sungguh. Pengurus pasukannya, pemainnya, semuanya. Bukan penjaga gol saja, bukan striker saja. Seluruh satu pasukan, satu keluarga. Itu ustaz bagi saya. Satu keluarga. Kena sungguh-sungguh untuk dapatkan. Tapi ustaz tak jawab molek tu. Orang tanya, ada apa dengan Lailatul Qadar ni? Ada apa? Itu kita nak masuk ni. Okey, baik. Intro nak bagi semangat tu kan, supaya kita rasa besar Lailatul Qadar tu 10 akhir Ramadan ni besar. Itu dulu. Sebab dalam insya-Allah akan ada Lailatul Qadar. Okey, sebelum tu Ustaz. Ni ada sahabat-sahabat yang dah masuk live kita ni. Kita santuni dulu. Orang kau sini dia kena raihkan sahabat-sahabat dengan kasih saya. Terima kasih Tuan Nur Mazi yang dah masuk. Terima kasih Nik Nur Hayati. Terima kasih Faizu, malam yang penuh barakah kata dia. Okey. Terima kasih Nur Ain Arifin, pecutan terakhir hari bersungguh-sungguh 10 malam terakhir Ramadan, menghidupkan seluruh malam dan mengejutkan bersama ahli keluarga. Dia dah ulah dah ustaz sebut tadi. Alhamdulillah. Mereka dapat kepemahaman tu. Baik. Jadi tolong share pada kawan-kawan, pada ahli keluarga. Bukan senang kita nak live dengan Tuan Guru Ustaz. Jadi siapa yang mendengar hari ini live seolah-olah sedang mendengar tazkirah Ustaz dalam masjid. Walaupun kita dalam perintah PKP, ini majlis ilmu ni, ya Allah, kita di mana pun bila ikut Ustaz sekarang, malaikat bersama, kita di mana pun sedang melihat Ustaz bertazkirah. Saya sebagai penyambung, saya sebagai host ini pun nak menumpang pahala yang akan diangkat oleh para malaikat kepada Allah dengan majlis ilmu kita ini. Baik, terima kasih Nik Nur Hayati, Rohana Rahim, terima kasih. Baik Ustaz, teruskan. Ada apa sebenarnya ni? Okey, ada apa dalam malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu? Allah telah jawab kepada kita, maknanya dengan satu surah yang diberikan nama dengan Al-Qadar. Dalam 114 surah Al-Quran itu, yang pertama sekali ada satu surah Allah namakan memang khusus, spesifik berkait dengan Al-Qadar, malam Al-Qadar. Dan semua ayat Al-Qadar, 5 ayat itu Haji, menceritakan tentang Lailatul Qadar. Kalau dalam surah lain tu kadang-kadang walaupun dia banyak ayat, katakan surah Al-Baqarah. Kadang-kadang surah Al-Baqarah tu dia banyak ayat. Dalam Baqarah ayat itu Allah ceritakan macam-macam kisah.
Banyak cerita. Banyak cerita, tapi dalam Al-Qadar ini nak ceritanya sesuatu yang Allah nak bagi isyarat kepada kita umat Nabi Muhammad ini, hamba Allah ini, bahawa malam Al-Qadar itu memang malam yang cukup indah, cukup berharga, yang sepatutnya tidak boleh dilepaskan peluang oleh umat Nabi Muhammad dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa kepada Allah. Maka khusus dia ceritakan. Khusus 5 ayat tu cerita tentang malam tersebut. Allah menyebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, kita cuba tengok terjemahannya, perhatikan maksudnya. Apa yang Allah sebut dalam ayat ini, Allah menyebut kepada kita, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Okey, terjemah yang pertama. Kenapa malam Al-Qadar? Pertama, malam Al-Qadar ini dia jadi mulia kerana Al-Quran daripada banyak-banyak malam dalam setahun itu, kita ada 365, 306 malam itu. Tapi Allah pilih malam Al-Qadar untuk menurunkan kalamullah yang mulia. Dan apa yang turun Al-Quran ini Haji kepadanya, kata para ulama, antaranya yang disebut oleh Dr. Isa Al-Mi'sarawi, seorang ulama Mesir yang berkecimpung dalam bidang Al-Quran. Dia mengatakan bahawa apa-apa sahaja yang Quran turun kepadanya ini, dia akan menjadi mulia dan akan menambahkan keagungan. Amin. Jadi kita dapat tengok contohnya. Boleh dengar je? Boleh dengar, cantik. Teruskan. Okey ya. Sebab nampak je senyap tadi, takut tak dengar. Cuma kalau boleh, Ustaz, biar penuh muka Ustaz tu. Kita center sikit. Okey. Rugi orang tengok kalau Ustaz tak boleh. Okey, kita jangan duduk sikitlah. Okey, baik. Pusing boleh. Okey. Muka nak pusing boleh. Okey. Kita dekat sikitlah. Dekat sikit. Anak sentuh ni takut terganggu teknikal dia tu. Okey, boleh tu. InsyaAllah nampak dah. Okey, teruskan. Okey, jadi macam anda dah sebut tadi, apa disebut oleh Syekh tadi kan? Okey. Beliau menyebut maknanya apa-apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran ini, dia akan menjadi mulia. Okey, Jibril menjadi malaikat yang mulia, yang paling mulia. Kerana Jibril ditugaskan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menyampaikan wahyu Quran. Dia ada kaitan dengan Al-Quran. Maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad menerima Al-Quran, wahyu daripada Allah melalui Jibril. Maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang paling mulia, penghulu kepada segala mursalin, kepada segala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Haji, bila mana malam Al-Qadar ini Allah turunkan Al-Quran pada yang Allah turunkan secara jumlatan wahidah, secara sejumlah itu pada malam Al-Qadar. Jadi menjadikan malam itu malam yang mulia. Dan kita umat Nabi Muhammad ini yang Allah turunkan Al-Quran menjadi umat yang mulia. Kalau Al-Quran itu kita masukkan ke dalam hati kita, Haji. Masya Allah. Itulah nak cerita kedudukan secara permulaan tentang malam Al-Qadar itu yang Allah sebut dalam ayat pertama tadi. Kemudian Allah sebut dalam ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar? Ini lebih spesifik. Ada jawapan dalam surah Qadar. Kalau kita tadabbur, kita tadakkur, banyak kita boleh ambil. Boleh tengok rujukan para ulama, tafsir kita. Kemudian Allah jawab dalam ayat ketiga itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Haji. Subhanallah. Itu yang kita biasa dengar tu. Dengar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut.
Allah. Kemudian ayat akhir itu salamun salamun hatta matla'il fajr. Al-Fajr. Maknanya sejahteralah malam Al-Qadar itu yang berkat hinggalah terbit fajar. Masya Allah. Maknanya sepanjang pada masa waktu maghrib itu sampailah sebelum keluar fajar masuk waktu subuh, sepanjang itu dikira sebagai malam Al-Qadar. Kalau menepati malam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda yang kita nak kejar antaranya yang disebut oleh para ulama secara yang disebut oleh Nabi itu jumhurnya berlaku dalam 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan dan malam tu pula ialah antara maghrib sehingga besok terbit fajarnya. Sehingga terbit fajar itu. Itu dikira malam tu lah. Berarti kita dah kena mulakan ibadat tu daripada maghrib tu dah kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Kalau itulah malam Lailatul Qadar, ibadah kita seumpama 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun je kalau kira? Matematik pun dah lupa dah. Tak apa kalau kita tak kira pun dalam 3 tahun lah. Okey, masing-masing kira. Baik. Setakat itu, kita dah faham bahawa untuk 10 malam terakhir ni Ustaz bagi tahu kena bawa kita sendiri, keluarga semua, bangun semua, betul-betul kita bersungguh-sungguh untuk dapatkan beribadah dalam malam Lailatul Qadar yang 10 malam terakhir, dan dia akan berlaku daripada maghrib sehingga terbit fajar besok paginya, sebagaimana yang ayat Ustaz baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis tadi tu menggambarkan kisah itu. Kemudian Ustaz dah sebut tadi sedikit, iaitu masanya daripada lepas maghrib sehingga terbit fajar besoknya. Jangan lepas peluang untuk beribadah, solat semuanya, bertaubat dan sebagainya. Mohon doa yang terbaik, maka bila kita berada pada Allah terima doa kita, Allah akan berikan ganjaran seperti seumpama 1000 bulan yang Ustaz sebut tadi. Matematik, kiralah sendiri. Haji pun dah lupa dah matematik walaupun cikgu matematik. Kiralah 1000 bulan macam mana. Jadi bila Ustaz dah sebut tadi berlakunya daripada maghrib hingga fajar, jadi itu nak masuk soalan saya yang seterusnya tu. Saya nak tanya Ustaz, tolong jelaskan. Ialah 10 malam terakhir daripada maghrib sampai fajar besoknya. Tapi bila dalam 10 malam terakhir tu bila? Jadi kita cuba tengok apa yang dibincangkan oleh para ulama Haji ya. Tapi sebelum Ustaz jawab, nanti sebelum Ustaz jawab, Haji, kita nak santuni lagi kawan-kawan yang tengok live kita ni. Cantik dia cantik. Alhamdulillah. Dia rasa kita tak peduli dia kan? Kita kena sentiasa amalkan kuasa cinta yang Haji ajar tu. Sahabat-sahabat Haji, alhamdulillah. Baik, terima kasih Rohana Rahim, terima kasih Ismail Adibah, Azkia Awan Zakaria yang sudah masuk share biar ramai dapat lihat. Bukan senang nak bersama dengan Tuan Guru Ustaz Ni Anwar Al-Basuti. Al-Basuti itu apa Ustaz? Besut. Mana Ustaz berasal daripada besut. Dia menjadi kita panggil nisbah lah, kita nisbahkan. Sebab maknanya menjadi tradisi ulama ni dia akan menisbahkan nama tu kepada tempat kelahiran dia. Macam Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, semua nama tempat lahir tu. Nama tempat. Jadi kita ikut tradisi ulama lah. Mudah-mudahan dapat hadiah. Tapi janganlah semua orang nak ikut begitu. Kalau cakap Arab pun tak reti, malu. Tak ada masalah je. Mudah-mudahan kita ikut kebaikan ulama tu, insyaAllah. Okey, Ustaz dia belajar di Jordan, dia pandai cakap Arab. Ustaz, sementara kita berbicara motivasi tazkirah Ramadan Lailatul Qadar ni, Ustaz selit-selitlah dengan bahasa Arabnya. Haji nak dengar, kawan-kawan nak dengar. Sikit-sikitlah. Jadi tu ayat Quran tu bahasa Arab tu je. Okey, Ustaz. Hadis Nabi pun dah bahasa Arab tu yang paling fasih. Ismail Adibah tulis, perkongsian yang sangat bermanfaat. Tahniah Tuan Haji Makta dan panel undangan. Alhamdulillah. Saya sebagai asbab untuk bawa Ustaz ni berikan yang terbaik. Mudah-mudahan Ustaz, kalau kita tak ada nanti besok, video ini akan menjadi ulang tayang generasi akan datang mendengar apa yang Ustaz sebutkan ini. InsyaAllah. Terima kasih Ismail. Haji hanya membawa Ustaz ni. Jadi kita dengar baik-baik. Boleh tanya soalan kalau nak tanya. Okey, Ustaz teruskan yang Haji tanya tadi. Bila berlaku ni 10 malam terakhir tu bila? Maghrib hingga okey, teruskan.
Sila. Okey. Kalau kita tengok perbincangan para ulama memang panjang lebar lah. Jadi cuma mungkin anda cuba ringkaskan, kita ambil kefahaman. Kita tak melihat dengan terlalu detail lah, tak tengok hadis satu persatu. Kau ulama ni untuk yang penting kita dapat ambil satu kesimpulan penting dan kita nak beramal hidupkan 10 akhir Ramadan ini. Jadi kalau ikut pandangan para ulama, yang pertama tadi berdasarkan kepada hadis Nabi kata berlaku di 10 akhir Ramadan kan. Nabi minta kita mengejarnya itu di 10 akhir Ramadan. Kemudian Nabi spesifikkan lagi. Nabi spesifikkan, Nabi menyebut carilah pada malam-malam witir. Malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Makin spesifik. Kemudian ada lagi yang dalam hadis Nabi yang sahih juga. Nabi spesifikkan lagi je. Bagi kita ni umat Nabi Muhammad yang lemah beramal di akhir zaman ini, dia banyak fitnah, dia banyak WhatsApp, FB lebih daripada Quran walaupun di bulan Ramadan. Masya Allah, malu. Nabi spesifikkan lagi berpandu pada hadis Nabi itu, Nabi sebut antaranya itu malam 23, malam 25 dan malam 27. Mula-mula tu malam ganjil kan. Nabi ulama cuba menyusun hadis-hadis Nabi tu. Ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 24, ada yang mengatakan malam 25, ada yang mengatakan malam 27. Dan malam 27 inilah yang banyak hadis Nabi yang direkodkan oleh perawi-perawi hadis, oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka saya terbaca tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri sekarang ini tidak ada kita. Masa Menteri Agama kita sekarang ni, dulu dia wilayah, saya sempat terbaca, saya masih ingat lagi tulisan tahun 2016 kalau tak silap. Jadi beliau membuat ulasan kesimpulan setelah bawa pandangan para ulama ini, beliau menyimpulkan yang kuat untuk dijadikan hujah malam Al-Qadar itu adalah malam 27 Ramadan ini. 27. Setiap para ulama tak boleh berlaku dengan izin Allah di malam-malam lain lah. Tapi berpadukan kepada daripada hadis-hadis. Jadi kita cuba fokuskanlah kepada malam-malam Nabi sebut itu. Tapi bagi anda sendiri Haji, bila Nabi dah sebut 10 akhir Ramadan itu, Nabi melipat gandakan ibadah amal soleh lebih daripada biasa, lebih daripada 10 pertama, 10 kedua. Maka yang sepatutnya bagi kita umat Nabi Muhammad ini, kita melipat gandakan dalam 10 akhir Ramadan ini. Janganlah kira yang ganjil saja. Ganjil saja, kita takut terlepas sebab Allah boleh je maknanya lakukan malam itu pada malam lain. Dia bukan ganjil. Jadi yang paling baik tugas kita sebagai hamba Allah ini, kita beramal 10 akhir Ramadan itu kita tingkatkan dengan tingkatan amal luar biasa. Daripada 10 kedua, kemudian yang paling penting itu teringat juga apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan hikmah kenapa Allah Ta'ala ini menyembunyikan malam Al-Qadar. Allah tak bagi tahu tepat, seolah-olah ada teka-teki kan. Ada teka-teki. Ada kata malam 23, malam witir, malam 27. Jadi kata ulama tersohor ini, dia mengatakan bahawa antara hikmah terbesar itu adalah supaya kita ni hamba Allah dan umat Nabi Muhammad ini sentiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Dan anda tambah supaya maknanya kita beramal itu, kita beribadah itu bukan kerana Lailatul Qadar saja, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tingkatkan, yang penting tingkatkan amal kebaikan kita. Tak perlu nak tengok apa ni tandanya macam mana kan. Tandanya malam tu terang, bintang tak ada. Bila pagi dia tu maknanya agak cahaya, agak suram sikit kan. Macam-macam cerita lah yang kita tahu dulu-dulu. Kalau pokok ni dia tunduk, tunggu pokok tunduk payah. Payah je. Itu masalahnya tu orang Melayu dia suka yang pelik-pelik.
Blackmail. Itu lagi Jadi, betul ni. Okey. Baik. Jadi cantik sekali. Okey, terus. Okey, jadi maknanya yang paling penting ni yang ni antara noktah ataupun poin paling penting yang nak sebutlah. Bila di 10 akhir Ramadan ini, maknanya yang paling penting ini, katakan kalau kita tahu tanda-tanda malam Al-Qadar ini pun, tetapi kalau kita tak beramal, dia tak buat apa-apa erti. Katakan malam kita tahu, kita nampak macam betul ni kan dengan ilmu astronomi kita tengok langit macam lain macam kan. Kemudian kita nampak tanda-tanda tu macam jelas malam tu malam Al-Qadar, tapi kita duduk WhatsApp juga. Tak ada makna. Tak ada mana. Kita tak ada makna. NFP. Tak ada mana. Kita tengok YouTube lagu Hindustan contoh, tak ada mana. Walaupun malam itu malam Lailatul Qadar, tak ada makna. Walaupun malam Al-Qadar yang ganjarannya itu 1000 bulan kebaikan. Jadi paling penting yang kita nak sebutkan di sini adalah bila 10 akhir Ramadan ini, tugas kita sebagai hamba Allah, kita tingkatkan amal kita itu. Nanti kita cuba tengok amalan-amalan tu selepas ini insya-Allah. Tunggu. Yang amalan kemudian. Amalan itu khusus tu kemudian. Okey, nanti. Jadi sahabat-sahabat yang saya nak santuni lagi, terima kasih Ustaz. Kita dah tahu dah gambaran ataupun tanda-tanda yang lebih spesifik yang Ustaz sebut, yang Nabi sendiri ajar, malam yang akan kemungkinan besar berlakunya malam Lailatul Qadar. Ustaz sebut tadi pertama apa? Dalam 10 malam terakhir pertama. Lepas tu Ustaz berkata Nabi ni nak permudahkan lagi, nak beri semangat ni. Okey, dalam 10 malam terakhir itu pula ialah malam-malam yang ganjil, malam witir. Ustaz sebut malam ganjil, malam 21 sampailah 29 itu. Kemudian Ustaz sebut lagi, Rasulullah bagi spesifik lagi gambarannya, iaitu antara yang ganjil-ganjil malam tu ialah 23, 25 dan 27. Spesifik lagi daripada 23, 25, 27, yang kuatnya ialah 27. Tapi Ustaz bagi nasihat tadi, Ustaz betulkan kalau salah apa yang saya dengar Ustaz sebut tadi. Janganlah pula mentang-mentang dah dengar Nabi cakap 27, 20 malam 27. Tunggu malam 27 saja. Tidak begitu. Sebab Ustaz bagi tahu inilah rahsia Allah. Sebab itulah Allah rahsiakan menjadi macam teka-teki. Nak dapat sesuatu ganjaran yang besar ni bukan mudah. Kena sungguh-sungguh. Jadi Ustaz sebut tadi, sebab itu Nabi ajar paling tidak pun, kalaupun tidak daripada awal, 10 malam terakhirlah kita buat yang terbaik. Kita terus beribadah, bawa satu keluarga. Itu Ustaz sebut awal-awal lagi. Kasih bangun anak isteri. Buat bagus-bagus. Dan Ustaz sebut tadi, mudah-mudahan kita semua berjaya. Tapi Tuhan, Ustaz kasih ingat tadi. Apa Ustaz kasih ingat? Kalaupun malam tu kita berjaga sampai pagi, tak buat apa-apa, tak melakukan ibadah, asyik WhatsApp saja lagi, tak ada maknanya. Tak ada dapatnya ganjaran itu. Baik, cantik Ustaz. Jelas. Terima kasih Cikgu Ida Nuraidawati. Ni kawan kita ni. Guru anak saya ni. Guru anak saya. Sahabat saya satu Ikatan 6 mengajar. Okey, saya nak ucap khusus ni. Semua guru-guru di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu tu saya nak ucap terima kasih banyak. Apalagi guru-guru yang pernah mengajar anak saya lah. Alhamdulillah keputusan SPM-nya bagus juga, walaupun tidaklah paling hebat, tapi syukur daripada yang tak bagus, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, akhirnya SPM-nya alhamdulillah. Sekarang kita semua menunggu anak-anak dapat panggilan untuk masuk ke kolej universiti. Antaranya cikgu yang paling ambil berat anak saya. Dia macam ambil berat betul tentang anak saya ini. Terima kasih Cikgu Ida. Terima kasih banyak-banyak. Semualah Ustaz ni jangan ceritalah. Bukan ambil berat anak saya, ambil berat tentang haji juga. Tuan-tuan dan puan-puan, haji pernah diuji oleh Allah dengan sesuatu ujian yang berat untuk haji juga. Maknanya kalau nak cerita beratlah untuk haji, dah muka dah tak handsome apa semua. Satu ketika saya lupa dah nama ujian sakit itu. Tapi saya jumpa ustaz salah seorang, jumpa ustaz Muklis dan sebagainya, ulama-ulama kita, antaranya yang doakan kesembuhan untuk haji adalah inilah orangnya, Tuan Guru Ustaz ni Anwar. Alhamdulillah saya handsome lagi balik. Tuhan bagi. Syukur. Saya tak mau sombong dah. Dulu mungkin sombong lah. Tengok cermin rasa kita lah handsome. Tidak, itu maknanya ujian Allah nak angkat darjat, insya-Allah. Itu Nabi sebut.
Yelah, dulu kalau nak pergi ceramah, sikat rambut pakai, kita rasa kita lah handsome kan. Sekali Allah bagi begitu. Allah suka pada orang yang cantik tu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka yang cantik. Alhamdulillah. Ujian juga tu kan. Baik. Okey, cantik. Ustaz, terima kasih pada Saiful juga. Okey, tolong share. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Ini penting. Kita dah faham bahawa kita nak kejar Lailatul Qadar yang begitu hebat, yang begitu barakah ini, yang Nabi suruh ajar kita cari malam ini, 10 malam terakhir yang kita dah sebut tadi. Baik, dah faham dah. Tapi apa nak buat? Ustaz cakap tadi, kalau setakat duduk aja, duduk WhatsApp lagi, tengok handphone, asyik makan je, tak dapat ganjaran apa-apa. Jadi apakah amalan yang patut kita buat untuk dapatkan ganjaran yang sebenar di malam Lailatul Qadar? Tolong Ustaz bagi faham daripada yang mudah sampai yang susah. Okey. InsyaAllah kita cuba mudahkan je. Kita cuba mudahkan insyaAllah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada hadis yang saya bacakan di awal tadi, sudah terjawab dah. 10 akhir Ramadan ini amalan-amalan tu macam biasa juga. Amalan-amalan tu macam biasa. Cuma kita nak tambahkan penghayatan kepada Allah. Amalan itu macam biasa. Sebab tu saya dah sebut tadi, bila masuk 10 akhir Ramadan, dia kena tukar. Itu poin pertama. Bukan saya sebut ni, ini kita dapat ambil kesimpulan daripada hadis Nabi SAW yang anda dapat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim tadi kan. Maknanya kan Nabi itu bila Nabi masuk 10 akhir Ramadan, Nabi akan Nabi syadda mi'zarah, Nabi akan mengetatkan ikatan kain, tanda Nabi nak memperkasakan, nak memperhebatkan, nak melebihkan amal lebih daripada malam-malam sebelum daripada tu. Nak sungguh-sungguh ni. Nak sungguh-sungguh ni. Sehabis mungkin. Bola ni, bola sepak ni maknanya habis dia punya kudrat dikeluarkan. Ya. Maknanya mungkin bila wisi penamat tu semua terjatuh atas padang. Allahu Akbar. Itu yang kita nak sebut kesungguhan. Sebab tu makna taharrau itu, yang dalam hadis Nabi yang saya baca tadi, taharrau itu maknanya kita cari dengan bersungguh-sungguh. Dengan penuh teliti. Macam kita ada orang dia cari jodoh, kan? Dia cari jodoh, cari jodoh tak berapa bersungguh. Dia cari jodoh, masukkan gambar dalam FB, kan, offer diri dia. Dia cari juga, dia tak sungguh. Tak nekat. Itu kita nak kena tambah 10 akhir Ramadan ni, nak kena tambah kenekadan kita kepada Allah, keyakinan kita pada Allah, pengharapan kita pada Allah kena sungguh-sungguh. Tidak daripada fasa pertama, fasa kedua. Jangan harap bagi gambar suruh orang tengok. Facebook suruh orang tengok. Dia kena contoh macam Haji lah. Daripada Kelantan mencari cinta datang ke Sabah. Cari itu aja. Sungguh lagi. Sungguh lagi itulah. Itu yang dekat puasa cinta. Maksudnya tadi itu yang perlu kita lihat tu, kita kena tambahkan penghayatan kefahaman kita tu, kesedaran kita. Amal tu macam biasa. Amal biasa. Kita solat kita maknanya baca Quran, tapi kena tambahkan, kita tingkatkan lagi dengan lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi Nabi maknanya Nabi bersungguh-sungguh. Nabi mula berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam 10 akhir Ramadan. Dan yang kedua Nabi buat, maknanya Nabi menghidupkan sepanjang malam. Sepanjang malam. Kalau sebelum ni mungkin kita lepas tarawih, kita mungkin lepas habis tarawih kita more dengan anak isteri, bersembang lebih kurang, kita tidur. Makan kenyang. Jadi 10 akhir Ramadan ni kita lebihkanlah. Kalau tak boleh macam Nabi pun, Nabi maknanya menghidupkan sepanjang malam, maksud sepanjang malam tu daripada maghrib sampailah ke subuh. Nabi menghidupkan dengan amal-amal soleh. 10 malam terakhir. Jadi kita kalau kita tak boleh macam Nabi, maknanya kita kena memuhasabah beberapa hari yang lepas ni, fasa pertama, fasa kedua kita itu, dan kita kena upkan sikit, usahakan diri kita ni supaya ada peningkatan sikit. Katakan kalau malam sebelum Ramadan kita baca Quran 1 juzuk, bila malam 10 akhir Ramadan
tambah jadi 2 juzuk. Tak dapat pun 1 juzuk setengah. Tambah. Tambahkan lagi. Kemudian kalau kita sebelum tu kita qiyamul lail sekadar ketika mana nak bangun sahur kan. Okey. Rakaat solat tahajud. Jadi kita tambah sikit. Kalau tambah sepanjang malam tambah sikit. Ada solat tahajud, ada solat taubat sebab kita ni pun dosa je. Yalah, kemudian solat hajat minta pada Allah. Betul. Hajat kita yang berbentuk dunia ataupun akhirat minta pada Allah. Sebab apa ni Nabi ajar kita ni, kita minta pada Allah ni walaupun melibatkan tali kasut kita je. Maknanya urusan dunia yang paling kecil pun jangan hilang Allah padanya. Masya-Allah. Allah ajar kita ni dalam setiap urusan kita tu mesti ada Allah. Mesti minta Allah campur tangan dalam setiap urusan kita walaupun urusan tu kecil sangat. Jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Itulah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tu. Kita tak ada daya upaya. Okey. Itu jadi kasut pun tak boleh. Okey, baik. Jadi itu yang penting, maknanya kita tingkatkan amal tu. Kita kena buatlah challenge, kita tengok macam mana muhasabah sekejap. Solat kita 5 waktu berjemaah dengan anak, cukup tak 5 waktu sehari semalam? Okey kan? Kalau cukup, tambahkan dia ni, kita nekat solat jemaah ni awal waktu dengan anak-anak. Itu cara tambahkanlah. Tambahlah, sungguh-sungguh. Tarawih pun mungkin kalau sebelum ni kita macam baca surah pendek je kan. Tak ingat yang panjang-panjang. Tak apa, tak ingat. Jadi kita boleh tengok Quran, contoh itu kesungguhan kita lah. Bergantung pada kita. Biar nampak kesungguhan. Biar nampak kesungguhan tu. Kesungguhan tu paling penting. Mana ada sikit peningkatan, kita ubah gear pada 10 akhir Ramadan. Itu masuk anak. Bergantung pada kapasiti orang lah. Kan? Ada sahabat Ana je. Sahabat Ana duduk di Mesir sana. Sekarang ni dah khatam kali keempat dah Quran. Dalam Ramadan? Dalam Ramadan ni, sehingga hari ni. Masya Allah. Dah 4 kali khatam je. Itu kita pun Allah kan. Subhanallah. Itu dia pakai BMW, dia pick up je. Dia tekan. Yalah, dia masuk gear laju. Dia gear laju saja. Dah lah kereta besar gear laju. Tapi kita ni pakai kancil 660, tak apalah, tukar gear je cara kita. Biar ada tukar gear lah, laju lah. Jadi itu yang Nabi ajar. Kemudian yang ini yang Allah. Ada gangguan lain Ustaz sikit. Kita tunggu macam mana? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ustaz dapat kembali bersama kita. Ada gangguan sikit lain dia. Mudah-mudahan jadi sementara Ustaz perbetulkan keadaannya. Mudah-mudahan Ustaz dapat masuk kembali dengan cantik lah. Jadi sementara Ustaz okey, saya nak ulas dulu apa yang Ustaz sebut tadi, bermakna apakah amalan-amalan yang patut kita lakukan di sepanjang malam yang 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar ini, iaitu amalan-amalan seperti biasa, tetapi kita pertingkatkan, kita buat dengan lebih bersungguh-sungguh. Okey, kalau solat tarawihnya barangkali 8 rakaat 3 witir, maka 10 malam terakhir ni tambah lagi. Kan? Maksudnya kalau kita lepas solat tarawih malam, kita baca Quran 1 lembar 2 lembar, malam 10 malam terakhir ni lagi banyak kita baca Quran. Jadi menunjukkan bahawa maksud Ustaz, kita biar nampak sungguh-sungguh. Itu yang Ustaz bagi kiasan, bagi analogi. Kalau Nabi itu macam seolah bila nak masuk 10 malam terakhir, seolah pada kilas kain kuat-kuat, nak berhabislah supaya tak terlondeh kain. Nak sungguh-sungguh, nak beri fokus, nak beri tumpuan untuk mencari beramal ibadah pada malam yang kita tahu semua tadi, malam Al-Qadar yang Allah janjikan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mudah-mudahan Ustaz cuba kita tunggu Ustaz akan masuk balik, dapat line-nya balik, mudah-mudahan. Tolong Ustaz. Kita tak sabar. Banyak lagi yang kita nak bincang, ini sangat cantik perbincangannya. Walau bagaimanapun kita menunggu Ustaz untuk kembali bersama kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, terima kasih yang sudi bersama. Nozi Muhammad Amin, terima kasih kerana ikut live haji bersama Tuan Guru Ustaz Rohana Rahim.
sahabat-sahabat yang lain tolong share. Banyak lagi yang kita nak bincang dengan Ustaz tadi. Maka tuan-tuan dan puan, Haji ulang balik apa yang Ustaz sebut tadi. Maknanya apa? Allah akan janjikan ganjaran seumpama 1000 bulan pada malam Lailatul Qadar yang Allah Nabi telah berikan hint panduan, iaitu yang akan berlangsung pada 10 malam yang terakhir. Okay. Assalamualaikum Haji. InsyaAllah. Allahu Akbar. Okey Haji, minta maaf Haji. Kasih bagus. Anda dah nak nangis dah. Nak nangis mana Ustaz ni? Kasih betul balik. Kasih betul balik kedudukan Ustaz supaya kasih tinggal balik. Assalamualaikum Ji. Boleh. Waalaikumsalam. Dah okey dah? Okey. Baik. Ustaz relax, tenang. Kasih adjust balik muka Ustaz biar nampak cantik tengah-tengah. Okey. Tak apa. Ustaz adjust dulu. Ustaz tengok skrin, Ustaz adjust dulu. Okey. Ustaz adjust dulu biar ngam tengok di skrin tu. Biar nampak muka Ustaz tengah-tengah cantik. Jadi saya terus dulu sementara Ustaz. Okey. Tenang-tenang Ustaz masuk balik dengan cantik. Adjust dulu muka Ustaz tu bagus-bagus. Baik. Tuan-tuan puan, Rasulullah, Ustaz sebut tadi, Rasulullah bagi pula panduan khusus 10 malam terakhir, tapi dalam 10 malam terakhir itu pula disebut malam-malam yang ganjil, iaitu bermula malam 21, malam 23, yang malam-malam yang ganjil. Dan dalam malam-malam yang ganjil itu ialah pada Waalaikumsalam. Boleh dah Ustaz? Okey. Dah? Ustaz, Assalamualaikum. Boleh dengar? Ustaz? Assalamualaikum Ji, dengar Ji? Dengar. Okey dah? Okey. Minta maaf, semua ada masalah teknikal sikit. Tak apa. Itu ujian. Bila orang nak mendengar ujian bulan Ramadan Ji, minta maaf. Bila Ustaz hilang daripada pandangan, kami terasa sangat rindunya. Allahu Akbar. Apalagi kalau minta maaf kita kepada semua je ya. Tak apa. Apalagi kalau kita ni rindu nak jumpa Rasulullah. Bayangkanlah, rindu nak tengok muka Ustaz dalam program live ni pun dah terasa lain macam. Apalagi Okey Ustaz dah okey dah? Okey insya-Allah Ji. Boleh kita teruskan Ustaz? InsyaAllah Ji, boleh Ji insyaAllah. Kau Ustaz pergi minum Tidak Ji. Dia punya first time FB Live ni dia jadi kelang kabut sikit. Okey, baik. Camera. Dia punya telefon mati, habis bateri tadi. Tak ingat charge. Allahu Akbar. Okey, baik. Okey, Ustaz, saya dah ulah balik lah. Sementara Ustaz tak ada tadi, saya dah ulah balik. Yang Ustaz sebut, yang Rasulullah bagi tahu amalan-amalan ganjil. Amalan-amalan tu seperti biasa, tetapi mesti diperhebatkan, mesti diperbuat dengan dia sungguh-sungguh. Kilah kain molek untuk masuk dia yang comel. Jadi sambung lagi Ustaz. Sila. Okey, tadi kan dan yang paling penting ni sebab kebetulan Allah uji kita dengan PKP kerana COVID-19 ini. Okey. Sebenarnya di sebalik ujian Tuhan itu tanda kasih Allah pada kita. Ada hikmah juga. Kita orang mukmin ni kita orang mukmin ni diajar begitu. Apa-apa berlaku tu baik untuk orang mukmin. Itu yang Nabi kata ajaban li amril mukmin, mengagumkan urusan orang mukmin. Apa yang berlaku padanya baik-baik saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja. Maknanya apabila dia mendapat kebaikan, dia berada dalam sesuatu yang membahagiakan, syakar, dia bersyukur pada Allah. Dan apabila dia ditimpa musibah ataupun kesusahan, sabar, dia bersabar. Jadi semuanya baik pada orang mukmin. Jadi bila mana kita berada dalam KP ni, yang saya nak sentuh tadi berkaitan dengan penghujung hadis Nabi itu, yang Nabi wa'aiqadha ahlah, Nabi membangkitkan semua keluarganya, ahli keluarganya. Okey, baik. Jadi bila PKP ni satu anugerah ataupun nikmat kepada kita. Kalau sebelum ni mungkin kita fikir untuk nak kejutkan anak dan sebagainya. Sebab kita pun nak kena bekerja, kena turun awal kerja. Kalau yang guru tu kena turun awal lagi. Betul. Dua-dua kerja dan kabut. Anak-anak pun sekolah, nak pergi sekolah kan. Jadi kita ambillah nikmat di sebalik PKP ni untuk kita membangunkan anak-anak 10 akhir Ramadan ni. Kita cuba bangunkan anak-anak. Inilah hikmahnya. Inilah hikmahnya sebab
Okey. Walaupun tidak dapat kita kata sepanjang malam, kita cuba sikit-sikit lah mungkin aturkan, anak surkan kita aturkan anak-anak tu supaya sebelum makan sahur, kita kejut dia bangun makan sahur. Jadi kita pimpin anak, kita wajibkan pada anak-anak ni, isteri kita, anak-anak ni ambil masa dalam 10 minit pun tak apa peringkat awal. Jangan ambil yang berat-berat. Jadi ambil masa 10 minit bergantung pada sisi kereta masing-masing lah. Jadi sisi tu kena tengok masing-masing. Ini yang paling minimum lah. Kita up sikit yang kita tak pernah buat. Kita ambil masa sekitar 10 minit, 15 minit. Jadi si bapa ni kejutkan isteri, anak-anak sebelum makan sahur itu. Kita solat tahajud dulu di hadapan Allah Ta'ala bersama-sama. Solat tahajud, kemudian kalau nak buat taubat ke sikit, sekitar masa 10 minit ataupun 5 minit tersebut, kemudian baru makan sahur. Jadi kita tambah apa yang Nabi sebut itu. Supaya nanti dengan kita buat apa yang Nabi sebut ini, akan memudahkan kita jalan untuk mencapai malam Al-Qadar tersebut, Ji. InsyaAllah. Pemburuan kita itu, bila kita ikut jejak orang berjaya ni, pemburuan kita itu insyaAllah akan berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu antara yang paling simple, yang paling minimal, yang paling simple lah. Kemudian yang paling mudah daripada Nabi itu. Kemudian kita kena tambah penghayatan kita, sebab ada hadis yang berkait dengan malam Al-Qadar ni hampir sama bentuknya dengan hadis yang Nabi sebut tentang mendirikan Ramadan. Hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan, membangunkan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tentang menghidupkan Ramadan, mendirikan Ramadan. Jadi hadis tentang malam Al-Qadar ini pun, membangunkan malam Al-Qadar ni bentuknya sama macam menghidupkan Ramadan itu. Kita mari tengok hadis ini. Apa Nabi sebut? Nabi sebut kepada kita dalam satu hadis yang sahih. Nabi bersabda, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya sesiapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar, maknanya menghidupkan malam Al-Qadar ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan untuknya dosa yang lalu, Haji. Jadi maknanya yang nak tekan di sini, yang kita nak tekankan, nak fokuskan di sini, kita nak bangunkan malam Al-Qadar itu dengan dua teras yang Nabi sebut tadi. Imanan wa ihtisaban. Itu yang perlu kita pertingkatkan. Dua-dua ni dalam hati. Melibatkan keyakinan kepada Allah dan janji Allah yang Allah janjikan kepada kita, janji Nabi tentang balasannya ini. Jadi bagi orang beriman ini, bila dia mendengar, dia akan terus terangsang. Seperti mana sahabat hati Nabi ini, dia terus terangsang. Itu berarti hati kita mulai hidup di bulan Ramadan ni. Kita mula rasa bersyahwat, kita mula rasa berserak sangat. Jadi yang ni kita nak kena, yang kita nak baiki ni, maknanya kita nak hidupkan malam Al-Qadar ni, nak kena ada dalam hati kita itu perasaan penuh beriman kepada Allah. Kita yakin dengan Allah Ta'ala, kita yakin dengan petunjuk Nabi SAW, dan juga mengira-ngira pahala yang Allah janjikan kepada kita. Maknanya kita mengira, kita menghitung balasan pahala. Sebab tu bulan Ramadan ni Allah cerita banyak ganjaran je. Sebab Allah suruh kita menjadi orang yang pakar matematik, menghitung-hitung. Tapi menghitung pahala. Kita hitung pahala untuk kita kejar itu. Jadi itu yang kita, antara kita perlu tambah di 10 akhir Ramadan ini, kita tingkatkan rasa keimanan kita dan rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Okey, Ji. Baik, cantik Ustaz. Okey. Ada Ustaz nak tambah lagi? Okey, itu yang kedua kan. Yang kedua, yang kita nak tekankan di 10 akhir Ramadan ini. Kemudian cuba kita perhatikan Ji, nak cerita ni, amalan berdoa ini begitu penting untuk 10 akhir Ramadan, khususnya malam Al-Qadar ini. Secara umumnya berdoa ni begitu istimewa, begitu diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan ini.
Kemudian berdoa itu pula Nabi ajar berdoa memohon keampunan. Sebab apa? Sebab antara tujuan terbesar daripada Ramadan ini untuk Allah menghapuskan dosa kita je. Sebab tu banyak kita perhatikan hadis Nabi. Seperti yang anda bacakan tadi, hadis yang anda bacakan tadi, siapa menghidupkan, mendirikan Ramadan, akan diampunkan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisaban, akan diampunkan dosanya yang lalu. Siapa yang membangunkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisaban, diampunkan dosa yang lalu. Kemudian bila mana kita nak berbuka pun kita diajar baca doa juga untuk minta keampunan pada Allah. Antara doa itu Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir lana. Agar engkau mengampunkan aku. Maknanya setiap masa tu kita minta ampun pada Allah. Kemudian bila bertemu malam teragung yang terindah. Daripada malam 30 Ramadan itu, daripada 30 malam Ramadan tersebut je, bila kita diberi kesempatan bertemu malam terindah, malam teragung, malam termulia, Lailatul Qadar ini, pun kita diajar oleh Nabi kalau kita mendapati tanda-tandanya, kita menepati pada masanya, kita diajar untuk berdoa keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon keampunan yang paling utama. Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku ini mendapati malam Al-Qadar, jadi apa yang perlu aku ucapkan? Maka Nabi ajar, ucapkanlah, katakanlah wa Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Tuhan yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, yang amat mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah daku. Itu yang sangat paling berharga dalam Ramadan, malam Al-Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan beramal ibadah. Bila bertemu Nabi tak ajar yang lain. Nabi tak ajar minta yang lain. Minta rahmat ke, minta urusan dunia ke, minta gaji besar ke, minta anak berjaya ke. Walaupun semua itu berguna. Semua berguna. Nabi ajar minta keampunan Allah Ta'ala, al-af itu, keampunan. Jadi anda nak sentuh sikit tentang keampunan ni, Ji. Baik, sebab kita boleh dikatakan di Malaysia ni, dan di mana-mana negara pun, keseluruhan majoritinya bila masuk malam Ramadan, bila kita salat tarawih berjemaah, kita akan tiap-tiap malam kita baca, minta kita jadikan doa ni supaya mudah-mudahan menepati malam Al-Qadar kan. Kita baca doa ni. Maknanya imam akan baca, Bilal akan baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Kita minta diampunkan untuk ramai kan, supaya diampunkan kita semua. Jadi bila kita baca doa ni setiap-tiap malam, yang ni kita nak betulkan sikit setting pemikiran kita. Dalam kita tiap malam Ramadan, kita minta ampun kepada Allah. Kita nak Allah ni maha pemaaf, dan kita pun minta kemaafan dan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting kita juga kena jadi orang yang pemaaf je. Kita risau takut dengan kita tidak memaafkan itu, dia akan jadi ada roadblock macam PKP ni. Ada roadblock. Kita asal tu macam nak berjaya dah, nak dapat dia punya buah takwa tu. Ataupun dekat-dekat dah nak dapat Lailatul Qadar itu, tapi tiba-tiba tak nak sampai tu ada roadblock je. Ada roadblock macam PKP. Jadi terhalang. Jadi sedangkan kita minta ampun pada Allah tiap-tiap malam. Tapi tiba-tiba Allah tu Maha Pengampun, tapi tiba-tiba kita hamba Allah ni kita tak nak ampunkan orang lain. Jadi apa-apa saya syorkanlah untuk diri saya, sahabat-sahabat, para pendengar sekalian, muslimin muslimat, tetamu-tetamu agung Ramadan, mulai malam ni, mulai sekarang lah, tak payah tunggu malam. Sekarang ni teruslah, walaupun sebesar mana dosa orang lain kepada kita, kita maafkan. Baik. Cantik. Pesanan yang sangat baik, Ustaz. Jadi Allah akan mengangkatkan darjat kita. Satu lagi yang nak sebut, bila kita maafkan orang lain ini, walaupun kita tak bersalah, orang lain bersalah katakan. Walaupun kita tak bersalah, tapi kita maafkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, yang kita ambil mafhum di sini, sesiapa yang memaafkan seseorang, seorang muslim, yang dia boleh untuk membalasnya, maknanya dia boleh untuk dia tak nak maafkan, sebab dia tak bersalah. Seseorang muslim tu yang memaafkan muslim yang lain,
Sedangkan dia ada ruang untuk membalas, untuk tidak memaafkannya. Tetapi dan dia berada di pihak yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disediakan untuknya satu syurga di tengah-tengah syurga. Masya Allah, syurga terbaik. Allah sediakan satu rumah di tengah syurga, Ji. Rumah di tengah syurga, Masya Allah. Allah sediakan satu rumah di tengah syurga. Jadi kita hidup atas dunia ni, antara kita lalui Ramadan dengan penuh kesukaran, dengan penuh ketaatan, tinggal segala syahwat kita, makan minum, kita tak makan kan, walaupun kita rasa lapar. Tujuan utama tu nak ke syurga Allah Ta'ala lah. Dah cantik dah. Nak ke syurga Allah Ta'ala kan. Jadi itulah, jadi antara jalan yang memudahkan tadi tu, kita maafkan orang lain. Kita nak tambah penghayatan tu di akhir 10 akhir Ramadan ini. Jadi bila kita maafkan itu, maknanya Allah akan sediakan satu rumah pada kita di tengah syurga. Subhanallah. Masya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa lah di apa ni? Di 10 akhir Ramadan ini. Di samping doa yang kita sebutkan tadi, yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha, doa lah doa yang sering kita baca yang mencakupi urusan dunia akhirat, yang Allah ajar dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ini mencakupi semua dah. Mencakupi semua dah urusan dunia dan akhirat. Dan apa-apa doa yang kita hafal, baca, minta. Tak dapat bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, yang penting kita minta tu muqinina bil ijabah. Kita minta tu bila berdoa ini yang anak-anak cuba betulkan lah. Kita nak tingkatkan di akhir Ramadan. Bukan sekadar pada amalan tu, tapi kena tambah pada penghayatan ni. Kefahaman ni. Bila kita buat kefahaman itu, dia melebihkan lagi pahala kita dapat dan memudahkan penerimaan Allah kepada amal kita tersebut. Jadi antaranya itu, bila berdoa, kita sebagai hamba ini, walaupun sesulit mana kita, walaupun sebesar mana ujian kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita rasa kita ni berdosa sangat, banyak dosa, tak pernah solat sebelum ni, jangan risau. Jangan risau. Kan? Bila minta pada Allah, sebagai adab kepada Allah Ta'ala ini, Nabi kata kita kena wa antum muqinina bil ijabah, dan kamu betul-betul yakin Allah akan mustajab, akan terima doa kamu. Kena yakin 100%, kena yakin 200%. 200%. Soal Allah nak bagi tak nak bagi itu hak Allah Ta'ala, tapi sebagai adab, sebagai hamba ini, bila nak minta pada Allah, minta dengan yakin walaupun siapa kita. Walaupun siapa kita. Pendosa macam walaupun mana? Kita pun dosa aja. Yakinlah, sebab Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha Pengampun. Yakin. Tapi kena sungguh-sungguh. Yakin lah. Anda nak sebut satu ni sebagai motivasi lah. Yang ni hadis ni pun anda sering baca tiap kali masuk Ramadan untuk diri anda. Sebagai penguat semangat. Sebab kita ni umat akhir zaman, kita kadang-kadang lalai, kita pun tak banyak ibadat, lemah nak beribadat, nak bangkit tengah malam. Jadi kita nak rebut peluang 10 akhir Ramadan ataupun bulan Ramadan ini untuk kita mendapat martabat tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, insya-Allah. Ada satu hadis Nabi agak panjang je, anda cuba ambil dia punya intipati dan mafhumnya saja untuk kita tengok sebagai ibrah ataupun sebagai pedoman kehidupan kita. Hadis ni cukup bermakna bagi ana Haji. Kerana apa? Kerana diceritakan dalam satu hadis yang sahih. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi bernama Talhah bin Ubaidillah. Satu malam tu, anak ringkaskanlah, hadis ni agak panjang. Jadi kita yang penting nak ambil poin tu, kefahaman itu. Jadi Talhah bin Ubaidillah ini satu malam dia bermimpi. Ketika mana dia sedang berada di depan pintu syurga, sedang berbaris di depan pintu syurga ni, maknanya berarti bila berbaris di depan pintu syurga ni memang nak masuk dah lah. Nak masuk lah. Macam kita beratur, maknanya nak naik bas, kita duduk depan pintu bas. Berarti kita lah yang sepatutnya logiknya tu akan naik bas dahulu. Tunggu giliran nak masuk kan? Jadi Talhah ini sedang duduk di depan pintu syurga. Tiba-tiba ada seseorang keluar daripada syurga dan dia pergi tarik seseorang yang di belakang sana. Ditarik seorang lelaki lain, ditarik untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terkejut dia. Kemudian seseorang tadi daripada syurga keluar balik, kemudian ditarik yang seorang lagi masuk syurga. Kemudian dia pun
rasa ralak lah. Kalau kita pun rasa ralak. Kenapa ni aku turn aku paling depan ni kan? Kita di depan kenapa pergi ambil orang belakang? Pergi ambil di belakang. Mungkin boleh bikin panas sih. Kan, mungkin boleh bikin panas tu. Jadi bila begitu seseorang tu keluar daripada pintu syurga, pergi dekat Talha, dia menyebut pada Talha, kembalilah kamu dulu. Masih lambat gila kamu. Tak bagi masuk lagi. Kalau kita dengar macam tu je, macam mana je. Ya tak bagi masuk lagi. Rasa mesti fresh sangat je kan? Memanglah. Apa ceritanya? Itu je. Kemudian bila begitu Ubaidillah pun terjaga daripada tidur waktu pagi tu. Dia pun rasa heran lah. Ini mimpi para sahabat, mimpi yang benar ni. Mimpi para sahabat yang benar lah. Mimpi yang benar. Jadi dia pun ceritalah kepada para sahabat lain. Sahabat lain pun jadi bingung, jadi pelik lah. Kan? Memang agak pelik. Kenapa ni? Semua jadi kebingungan. Jadi tak dapat nak menjawab. Rasa hairan sangat. Tak terjawab akan peristiwa itu. Kemudian Talha bin Ubaidillah datang bertemu dengan Nabi SAW, menceritakan tentang mimpinya itu. Maka Nabi kata, bahasa mudah kita, Nabi pun kata, apalah yang pelik sangat, tak ada yang pelik pun. Nabi dia tahulah. Nabi dia tahulah. Nabi tahulah. Jadi lagilah Talha tu mungkin rasakan makin ralat. Bingung ni. Jadi apa yang peliknya? Maka Talha bagi tahulah kan. Cerita tu tadi tu. Cerita tadi memang pelik lah kan. Kalau kita berasa pelik. Kenapa aku di depan orang belakang masuk. Kemudian Nabi pun cerita keadaan sebenar yang sebenar berlaku itu. Nabi cerita ada dua lelaki yang datang, yang baru memeluk Islam, masuk Islam, mengucap syahadah depan Nabi. Dua orang ni masuk Islam daripada suku kaum Bali. Masuk Islam dan bertemu dengan Nabi SAW, mengucap syahadah di hadapan Nabi. Dan orang yang pertama itu, salah seorang daripada mereka itu memang seorang yang begitu kuat ibadahnya. Dia berjihad bersama dengan Nabi, bersungguh-sungguh sehingga dia mati syahid. Yang kedua ini maknanya dia masuk Islam, tapi dia tidaklah sehebat yang pertama tadi. Maknanya ibadahnya biasa-biasa saja. Dia tak ikut berjihad bersama dengan Nabi. Kemudian kata Nabi, yang pertama tu yang ikut berjihad bersama Nabi, dia berjihad, dia ikut berperang bersama Nabi dan dia gugur syahid. Kemudian yang kedua ini, yang amalnya biasa-biasa ini, tanya Nabi kepada Talha ini, bukankah lelaki kedua ini diberikan kesempatan hidup setahun selepas daripada lelaki yang pertama itu? Maka sahabat Nabi kata benar, dia hidup setahun lepas tu. Kemudian dia hidup setahun, kemudian kata Nabi kepada para sahabat, bukankah lelaki kedua ini diberikan peluang bertemu Ramadan? Allah beri kesempatan dia bertemu Ramadan. Dan dia berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Dan dia betapa banyak dia bersolat bersujud dalam setahun tersebut. Dia sempat bertemu Ramadan yang kedua, yang amalnya tak berapa sangat ni. Yang biasa-biasa je amalnya ini, tapi sempat bertemu Ramadan. Kemudian dia pun meninggal setahun kemudian daripada yang mati syahid tadi, yang aktif bersama Nabi tadi. Kemudian dialah orang pertama yang ditarik masuk syurga tu, Haji. Besarnya nikmat Ramadan, anugerah Ramadan itu, Haji. Sehingga kamu bolehkan dia ni masuk syurga, mengatasi kawan yang mati berjihad, mati syahid fi sabilillah ta'ala. Kerana peluang bertemu Ramadan. Dan Nabi sebut di akhir hadis itu, Nabi sebut di akhir hadis itu, Nabi mengatakan jarak di antara lelaki pertama dengan lelaki yang kedua tadi seperti langit dan bumi. Martabatnya itu. Jauh je. Itu yang kita sedang berada ni. Nak kita ada 10 akhir Ramadan ini. Jangan lepas peluang Ramadan ni. Jangan lepas. 10 akhir Ramadan lebih-lebih lagi lah. Kita kena pegang genggam sungguh-sungguh. Tingkatkan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, berdoa betul-betul pada Allah Ta'ala. Kemudian, boleh je sikit masa lagi? Ini masa kita yang atur, Ustaz. Tak ada pengarah yang suruh cut. Okey, boleh. Kita ambil satu kedua lagi je. Teruskan, Ustaz. Sangat bermakna. Jadi kita ambil yang seterusnya. Jadi maknanya yang penting minta, berdoa, mohon ampun pada Allah. Tadi berkait dengan doa tadi, banyakkan doa. 10 akhir Ramadan.
Dan tambahkan penghayatan pada Allah. Doa tu yakin kalau boleh dia mengalir air mata. InsyaAllah. Mengalir air mata pada Allah Ta'ala. Sebab di kalangan para as-salafus salih, mereka ni saya baru terbaca dalam kitab Dumu' as-Salihin, air mata orang-orang salih je. Satu kitab karangan ulama dari Timur Tengah itu, beliau mengumpulkan dalam kitab tersebut 72 air mata orang salih daripada Nabi Adam turun kepada Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Muhammad, turun kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kemudian pada orang salih yang terkemudian. Jadi menjadi kegemaran orang salih ini menjadi syiar orang salih, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Syiar ataupun simbol orang salih ini, mereka gemar menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis jadi kepada berdoa, Allah. Menangis kerana Allah. Jadi hadirkan hati bila berdoa tu, minta betul-betul kalau kita berdosa, kita rasakan kita ni pendosa sangat-sangat, tetapi Allah Maha Pengampun, Allah boleh ampunkan dosa kita. InsyaAllah. Dan nak tekankan di sini sikit apa yang dibincang oleh para ulama, sebab makna pengampunan ni dalam bahasa Arab banyak. Kalau kita tengok dalam kalimah yang merujuk kepada makna keampunan, antaranya kalau kita tengok dalam Asmaul Husna, kan Allah ada 99 nama yang terpuji, yang Allah berkata fad'uhu biha, berdoalah kepadaku dengannya, kan? Jadi Allah minta kita berdoa dengan nama Allah yang terpuji itu 99. Dalam tu ada beberapa kalimah ataupun nama Allah yang merujuk kepada keampunan. Antaranya nama Allah Ghaffar. Ghaffar yang Maha Pengampun. Kemudian Ghafur yang Maha Pengampun. Ghafir yang Maha Pengampun. Itu daripada kata dasar yang samalah, daripada Ghafara, daripada kata kerja Ghafara, mengampunkan. Tiga tu. Maknanya Ghafir, pengampun, Ghaffar, Maha Pengampun, Ghafur, Maha Pengampun, daripada kata dasar yang sama. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah gunakan dalam doa yang Aisyah ajar bila bertemu malam Al-Qadar tadi, Allah gunakan Al-Afu. Kenapa Allah tak guna Al-Ghafur, Al-Ghaffar? Allah tak guna Al-Ghafir. Ini ulama bincang je perkara ni supaya memberi kesungguhan pada kita. Kita nak minta betul-betul keampunan pada Allah. Saya nak ringkaskan di sini, tak nak bincang panjang lah dengan masa kita ada. Yang penting kita dapat dia punya poinnya itu, poin untuk beramal itu. Jadi bezanya Al-Afu itu, dua-dua ni merujuk kepada keampunan ataupun kemaafan. Bahasa Melayu samalah, merujuk kepada keampunan, kemaafan. Maknanya Al-Ghafur, kan? Ataupun kalau kata-kata terbitan tu Al-Maghfirah, keampunan. Maghfirah yang kita minta, kan? Allahumma rahmatuka arju, Allahumma inni as'aluka, Allah tak datang dari doa saya dibaca tu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Ini pun doa Nabi ajar kepada kita. Ya Allah, sesungguhnya dosaku sesungguhnya pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Ya Allah, pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Amin. Dan rahmatmu lebih kami harapkan di sisimu daripada amal kami sendiri, ya Allah. Amin. Jadi maghfirah itu maghfirah. Jadi ada dua yang merujuk kepada keampunan, kemaafan ini, al-maghfirah dengan al-afu. Al-afu ini begini bahasa mudahnya je. Al-maghfirah ini Allah akan ampunkan dosa kita. Kan maknanya Allah tutup. Maknanya dengan disebut dalam pembincangan ulama itu dengan makna Allah menghijab ataupun Allah menutuplah. Makna sitrah, maknanya menutup. Sebab tu ada doa lain kita minta, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah keaibanku. Jadi mana maghfirah ni Allah tutup dosa kita. Jadi tak nampaklah. Jadi tak nampak dosa, tak ada dosa, kan? Tak tertutup dosa kita itu. Itu maghfirah. Tetapi yang kita minta al-afu ni yang Nabi ajar di malam Al-Qadar ini, al-afu maknanya Allah hapuskan terus. Terus filenya pun tiada je.
Masya Allah. Solat langsung tiada dosa. Bukan Kalau setakat tadi bukan sekat tutup. Kalau tadi maknanya Allah tutupkan tapi filenya masih ada tu. Masih ada. Cuma tak diambil kira lah. Tak ambil kira lah. Macam dimaafkan tapi file tetap ada. Macam kita langgar PKP tu. File kesalahan tetap ada kan. Okey. Walaupun dilepaskan keluar daripada penjara. Itu perbezaan tingkat keampunan Allah. Jadi itu yang ada di bulan Ramadan, yang ada di 10 akhir Ramadan, maknanya Allah nak ampunkan, hapus terus seolah tak ada dosa langsung. Hapus dosa, hapus dengan file-filenya sekali. Allahu Akbar. Itu nama pengampun Allah. Rugi kalau itu maha pengampun Allah yang perlu kita kejar ni. Baik. Ustaz, jelas ya? Sekejap. Okey, boleh. Sekejap. Nak santuni kawan kita yang masuk ni. Okey, Alhamdulillah, silakan. Ustaz Faizi. Okey, Haji. Alhamdulillah. Terima kasih. Fikir kata mana tadi? Salam kat dia, Haji. Ustaz Faizi, Ustaz ni kirim salam. Nanti Haji pun memang ada dalam niat kepala, memang nak jemput Ustaz Faizi juga dalam satu slot nanti dalam live. Alhamdulillah, insya-Allah. Sahabat lama dia juga tu, Ustaz Faizi. Ya, memang orang-orang hebat semua ni kepada saya. Terima kasih Puan Dayang. Baik Ustaz, cantik sekali. Bagus bila Ustaz beri penambahan yang lebih jelas dari segi kisah tadi, analogi tadi cantik tu, iaitu beza antara keampunan yang Allah beri dengan sifat al-ghafur dengan al-afwan tadi tu. Okey, alhamdulillah. Yang diberikan dalam bulan Ramadan, maknanya kalau yang al-ghafur yang biasa tadi memang Allah ampun, Allah tutup aib kita. Aib tu masih ada tapi failnya ada masih, tapi Allah tutup. Itu pun dah cukup baik. Tapi kalau dapat keampunan yang afwan pada bulan puasa Ramadan, hapus terus segala dosa. Masya Allah. Itu yang kita nak kejar tu, perlu kita faham tu lah nilai Ramadan itu, Ji. Lepas tu saya nak ambil sikit yang Ustaz sebut tadi. Sebelum sekarang pasti Ustaz nak kena beri rumusan lah ya. Baik. Sebut tadi yang Ustaz sebut cantik sungguh. Daripada dulu, bukan tunggu Ramadan, tapi bermulalah daripada sekarang. Sebelum masuk 10 Ramadan ni pun, ada hampir sudah masuk, terus buat betul-betul. Memaafkan dan meminta maaf. Masya Allah. Ya, betul Ji. Itu. Kadang-kadang susah nak minta maaf ni ya. Kita kena amalkan. Maknanya Ustaz bagi tahu tadi, kalau kita tidak, dah cantik dah ibadah kita, bukan main lagi malam Lailatul Qadar ini, seolah-olah dah laluan tu dah nak masuk syurga dah nak terima keampunan semua dah. Tetapi dengan asbab tak memaafkan orang, ada roadblock, kena halang kita tak boleh masuk syurga. Itu takut terhalang gitulah. Jadi mari kita mohon maaf dan memaafkan siapa saja walau dia memang benar salah dengan kita. Cantik. Itu yang Haji selalu sebut sebagai orang biasa yang tak apa faham sangat soal hukum hakam ni. Haji selalu sebut yang lepaslah. Betul Ji. Yang kemarin itu sudah berlalu. Jangan bawa sampah-sampah yang kemarin itu. Tapi hari ini buat yang terbaik. Maafkan. Mohon maaf supaya laluan kita cantik untuk sampai ke surga. Cantik. Betul Ji. Ustaz tahu tadi siapa yang memaafkan dan mohon maaf, ya Allah janji akan sediakan sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Ya Ji. Masya Allah. Bayangkanlah, syurga dah memang paling hebat. Ada rumah di tengah syurga yang untuk orang yang memaafkan orang. Mari kita sentiasa memaafkan. Itu Pak Haji punya slogan dalam motivasi, tenang-tenang saja, ikhlaskan diri, maafkan semua orang. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Cantik je slogan tu. Cantik. Baik. Ustaz. Cantik terbaik Ji. Baik, Guru. Jadi dah kalau nak panjang lagi memang cantik lah, tapi kita pun fikirkan masa. Kita hormati masa mungkin tu wajib pada masa kan. Urusan lain dan sebagainya ada urusan lain. Jadi saya tahu Guru pun memang banyak lagi komitmen lain. Jadi rasanya sudah cukup untuk sementara. Nanti kita akan atur lagi live bersama Guru Ustaz lagi, mungkin tajuk-tajuk yang lain. Banyak lagi yang kita nak kongsi, kita nak videokan supaya nanti kita akan tinggalkan ini kepada anak cucu kita. Okay? InsyaAllah, mudah-mudahan amin. Kalau macam saya sendiri Ustaz, saya tidak ada harta, saya tidak ada wang, saya tidak ada kemampuan yang lain untuk berbagi kepada sesama manusia. Saya hanya ada sedikit ilmu, barangkali kesempatan ada sahabat-sahabat Tuan Guru seperti Ustaz inilah yang saya nak kongsi, nak tumpang sikit pahala supaya kita dapat berbakti
memanusiakan manusia. Terima kasih Tuan Amin, Guru. amin. Kita sama menumpang-numpang ni, sama-sama menumpang-numpang. InsyaAllah. Jadi sebelum Ustaz bagi rumusan terakhir, sebelum kita tutup, kita nak kaitkan sikit dengan PKP lah. Ya, ya. Ramadan kali pertama dalam PKP yang Ustaz pun sebut ada hikmah yang besar. Semoga Ramadan ini yang terbaik sebab kita bersama keluarga, kita tak buang masa ke tempat lain untuk mengejar, iaitu pada 10 malam terakhir. Cantik sekali, inilah hikmah yang cukup besar. Maka Ustaz sebut tadi, mari kita maafkan, hapuskan segala dosa. Minta ampun pada Allah yang terbaik, sebab kalau Allah ampunkan dalam masa kita memohon keampunan dalam Ramadan yang 10 terakhir kepada Allah, hapuskan segala dosa. Masya Allah. Jadi Ustaz, amin, amin ya Allah. Ini peluang yang terbaik masa PKP rupanya. Kalau kita berfikir yang positif, kita sentiasa redha dengan ujian Allah. Ada hikmah. Baik. Ustaz, tolong bagi nasihat kepada kawan-kawan, kaitkan sedikit dengan PKP. Kalau saya pernah dengar, kalau yang Ustaz hadis-hadis semua okey, saya nak bawa sikit yang biasa-biasa saja tapi cantik. Ustaz pun pernah dengar ada satu lagu daripada kumpulan Bimbo Indonesia, lagu tentang corona. Ya. Dia sebut corona datang untuk mensuci dunia. Ya. Corona datang untuk meruntuhkan keegoan manusia. Ya, betul. Masjid ditutup, tempat ibadah ditutup supaya manusia berfikir siapakah sebenarnya yang patut kita cari. Cantik dia punya ayat-ayat itu Ustaz. Jadi Ustaz bagi nasihat untuk PKP, mudah-mudahan Allah segera panggil corona pulang untuk kita beribadah. Kita dah rindu nak pergi Mekah umrah ni. Tidak Ustaz? Ya. Okey ya. InsyaAllah untuk minit-minit terakhir kita lah ni sebagai sedikit kesimpulan. Jadi Haji sebut umrah tadi, kebetulan Haji sebut umrah. Antara yang menghidupkan akhir Ramadan tu umrah lah juga. Buat umrah. Tapi kita tak dapat tahun ni sebab PKP. Tapi tak apa orang yang macam Haji yang biasa buat umrah tiap bulan Ramadan menjadi satu keazaman dia dapat pahala berjalan, tak ada masalah. Itu Nabi sebut. InsyaAllah. Orang yang katakan melazimi ke masjid berjemaah, dia biasa pergi umrah ke Mekah, pergi Madinah bila bulan Ramadan dan yang berinduinya menjadi kelaziman dia. Jadi bila mana berlaku ujian seperti mana ujian COVID ini yang menghalang dia daripada dia melakukan amal ibadah tersebut, mafhum daripada hadis Nabi yang kita nak ringkaskan ini, maka dia seperti melakukan amal tersebut. Amin. Walaupun kita duduk di Malaysia, di rumah tak pergi. Kita duduk di rumah, kita tak mampu tarawih satu juzuk di masjid bandaraya ataupun masjid negeri ataupun mana-mana masjid. Tapi kita kelaziman kita sebelum ni, jadi itu satu bonus lah kepada orang yang melazimi kebaikan itu ketika mana sebelum berlaku ujian Allah COVID-19 ini. Ke masjid ke ataupun yang melibatkan keluar lah. Allah tetap beri ganjaran. Tempat kebaikan lah. Jadi benda tu berjalan pada dia. Allah tetap beri ganjaran. Beri ganjaran seperti dia lakukan pada PKP ini. Itu sebagai motivasi lah. Maha pengasih, maha penyayang Allah. Maha penyayang Allah Ta'ala je. Jadi anda nak tambah sikit lagi lah secara ringkas. Untuk amalan di akhir Ramadan itu, kita lakukan jugalah sedekah, tingkatkan sedekah di akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, tingkatkan sedekah kita. Jadi cuma nak cadangkan di sini disebabkan tahun ni mungkin kita tidak sempat beraya. Kita mungkin tak tahulah kalau mungkin perkembangan baik, semua takdir Allah Ta'ala kan. Tapi setakat yang hari ni nampaknya kita mungkin beraya dengan keluarga di rumah lah. Setakat hari ni kita minta ada perubahan lah, kalau Allah izinkan kita dapat beraya seperti biasa. Jadi anda nak suruhkan di sini kita ubahkan duit raya kita tu. Duit raya kita biasa bagi bila hari raya, kita bagi ampau dan sebagainya tersebut, sampul duit raya. Bila masuk 10 akhir Ramadan ni, bila start maghrib je, kita mula bagi duit raya kepada sanak saudara ataupun kawan-kawan kita lain yang kita rasa nak bagi. Orang susah, kita transfer duit. Kita masuk online terus. Masukkan kepada anak saudara ke, kepada mak ayah di kampung kan. Ni dalam 10 hari Ramadan terakhir ni, bila masuk waktu malam, jangan miss bagi sedekah. Masya Allah. Online. Bagi sedekah, insya-Allah. Ini lagi nampak ikhlas sebab kita ada online, orang lain tak tahu. Online orang lain tak tahu je. Jadi gantikan mungkin hikmah COVID tu, jadi kita ubah. Kita bagi duit raya ni dalam 10 akhir Ramadan ni. Tiap-tiap malam tu bagilah pada siapa yang berkenaan
kita online kita transfer dengan online tu kan, duit tu. Mudah-mudahan bila kita sedekah itu malam tu malam Al-Qadar maknanya. Ya, insya-Allah. Jadi di dalam sedekah kita tu dengan 1000 bulan lebih baik. Dikali dengan 1000 bulan kebaikan. Kemudian Allah gandakan lagi, Allah janjikan itu maknanya dilipat gandakan dia punya pahala sedekah tu kan. Sampai 700 kali ganda bahkan lebih Allah boleh berikan. Kemudian kali pula kalau Al-Qadar, subhanallah. Itu yang kita kena tambahkan kefahaman tu. Mulai malam ni walaupun sikit, sebab Allah tak sebut syarat dia sedekah banyak ataupun sikit. Yang penting Allah tak sebut mesti sedekah 10k. Yang penting ikhlas. Walaupun RM10. Jadi malam ni anda syurkan transfer lah walaupun sedikit. Cantik. Utamanya kepada sanak saudara lah. Sanak saudara yang kurang bernasib baik. Sanak saudara paling kurang saudara. Tradisi biasa yang kita bagi ampau sampul duit, kita berhari raya bersatu rahim, jumpa, tapi kali ini kita tak jumpa, bagi online. Cantik Ustaz. Dan badan bagi awal mana? Bagi awal 10 akhir Ramadan, 10 berakhir ni. Itu satulah untuk kita meningkatkan. Kita nampak kita ada upgrade lah 10 akhir Ramadan kita. Dan iktikaf kita tak boleh buat lah tahun ni kan? Tak boleh lah. Tak boleh sebab iktikaf di masjid. Tapi tak apalah kalau orang macam haji yang macam sahabat-sahabat lain yang dulu memang bila akhir Ramadan mereka bawa dia punya toto yang kecil, tilam kecil, tidur di masjid. Jadi tak perlu risau dah, bonus Allah berjalan. Walaupun mereka tak iktikaf, pada iktikaf tu berjalan pada mereka. Itu kelebihan pada mereka yang beriktikaf sebelum ni dengan melazimi tiap bulan Ramadan. Jadi kalau kita tak beriktikaf ni, kita jarang istiqamah, tak apalah, kita cari jalan lain untuk beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal pada Allah tu banyak cabang je. Jangan risau. Cantik. Jadi itu sebagai sedikit tambahan. Dan akhir sekali sebelum akhir. Ya? Sebelum Ustaz rumuskan terakhir. Rumusan terakhir ni. Sebelum tolong stop sekejap. Sebelum rumus. Okey, sebelum rumus sebab tadi Haji minta supaya sentuh berkaitan PKP tu kan, suasana kita ni PKP. Jadi mungkin kita boleh ambil apa yang disarankan oleh para ulama supaya kita merasakan apa sahaja ujian Allah kepada kita sebenarnya ada banyak kebaikan. Allah maknanya membalut kebaikan itu dengan bentuk ujian. Macam gula-gula lah kan. Gula-gula tu dia balut, nampak pembalut dia macam tak cantik, ataupun nak mudah nampak durian Musangking lah. Durian paling famous sekarang ni durian Musangking. Anak puji kalau pergi KL kursus memang tak lepas lah mesti cari Musangking ni. Walaupun harganya mahal. Sebut Musangking puasa-puasa ni. Makruh ni siang hari ni. Tapi tak apa, nak bagi nampak tadi. Nak bagi nampak tadi Allah membalut kan, Allah membalut dia punya kebaikan itu dengan bentuk balutan musibah. Macam Musangking kan durinya tu tajam. Duri tajam. Duri tu tajam. Tapi bila kita nak kopek dia, nak buka dia, nak makan, kadang-kadang terluka juga tangan kita je. Tergelincir kadang menyebabkan terluka. Tapi akhir sekali kita mendapat kepuasan menikmati kemanisan durian Musangking tu. Hilang segala-galanya. Cantik analogi Ustaz. Begitulah jadi sekarang PKP itulah Allah membalut. Allah membalut kebaikan-kebaikan, kasih sayang. Allah nak kita berkasih sayang balik. Allah nak bumi ni jadi bersih balik. Allah nak kita memalingkan balik wajah kita kepadanya semata-mata. Macam Haji sebut tadi yang ada disebut oleh penyanyi Indonesia kan? Betul. Segala keegoan makhluk tadi runtuh. Orang yang rasa dia hebat, US yang rasa negara veto yang ada segala-galanya. Dialah paling teruk. Dialah paling hebat. Kita tengok sebenarnya filem dia memang hebat je. Apa-apa masalah dalam dunia dia yang selesaikan. Tapi bila realiti Allah nak menunjukkan pada kita bukan itu yang sebenarnya. Allah nak menghilangkan keangkuhan USA. Allah nak hilangkan keangkuhan orang cerdik pandai, saintis dan sebagainya. Supaya kita semua ini mula memalingkan wajah kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita palingkan diri kita, hati kita, tawajuhkan hati kita ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak 10 akhir Ramadan ini semua kita mendapat takwa Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Jadi sebelum Ustaz buat rumusan terakhir, sebelum kita tamat, ini adalah bicara live saya yang paling lama, yang saya tak perasan. Kita dah hampir dekat 1 jam Allah lebih Rabbi. ini. Masya Mungkin Allah. sebab ada gangguan teknikal tadi, Ji. Dia jadi lama tu sebab teknikal tadi. Teknikal sekejap saja, tapi Sekejap kerana tadi. begitu sekali khusyuknya dengan mudah-mudahan butiran-butiran mutiara yang Ustaz bagi. Ustaz, sebelum Ustaz bagi rumusan terakhir, saya nak santuni lagi sahabat yang masuk ni. Terima kasih Puan Rohana Rahim. Puan Rohana ni, dia bila dia sebut sini, dia teringat lagi slogan yang Haji selalu sebut tu, yang Haji sebut tenang-tenang saja, ikhlaskan diri, maafkan semua orang. Dia ingat sebab Puan Rohana adalah orang yang pernah bersama Haji dalam kembara pergi ke Jordan, ke Baitul Maqdis. Terima kasih. Ustaz, kenapa? Dah mati, bateri habis ke? Masya Allah. Tak baik, tak apa. Jadi kita tunggu Ustaz masuk balik. Sementara itu mungkin bateri dia habis balik ni. Okay. Mudah-mudahan Ustaz akan masuk balik untuk beri rumusan terakhir kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Mari kita ikuti dengan teliti, kita fahami apa yang Ustaz sarankan tadi, bahawa mari kita kejar sungguh-sungguh untuk 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar. Mulalah kita memaafkan orang lain, kita minta maaf dan memaafkan orang lain. Kerana Allah janji bahawa siapa yang memaafkan orang lain di bulan Ramadan ini lagi, Allah akan sediakan sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Kita mohon keampunan kepada Allah di bulan-bulan biasa, Allah ampunkan dosa kita dan Allah tutup aib kita. Tetapi bila keampunan di bulan Ramadan yang malam Lailatul Qadar, bukan setakat Allah ampun, Allah tutup aib, tapi Allah ampunkan segala-galanya. Tak ada lagi file. Wah, ini analogi yang Ustaz beri yang cukup baik untuk kita kejar, pastikan kita dapat bersama dalam malam Lailatul Qadar. Okay, mudah-mudahan kita tunggu Ustaz masuk balik, mudah-mudahan. Ni Ustaz, kita nak minta rumusan terakhir dia. Mudah-mudahan Ustaz akan masuk balik. Ustaz habis bateri kot, tak apa. Jadi sementara itu kita tunggu Ustaz masuk. Haji ulang balik. Terima kasih Puan Rohana yang pernah bersama Haji pergi ke kembara Baitul Maqdis. Anak Ustaz, belum lagi Ustaz? Nampak Ustaz ada masalah lain ke? Apa ni, handphone tu. Mudah-mudahan Ustaz bersedia untuk masuk baliklah sebelum kita tamatkan. Baik. Di Puan Rohana, terima kasih. Yokoshima Shimari, kuliah yang isinya amat padu. Mudah-mudahan sebab bersyukur Haji dapat bawa Tuan Guru Ustaz Nik. Nik Nur Hayati, insyaAllah, amin. Rohana, amin. Okay, terima kasih semua sahabat-sahabat yang bersama dalam live ini. Mudah-mudahan kita akan dapat bawa Ustaz kembali masuk untuk fasa terakhir untuk rumusan. Belum lagi Ustaz, belum lagi. Mudah-mudahan Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini Haji daripada pukul 10.30 lewat sikit saja kerana ada masalah Ustaz belum bersedia tadi. Kita bersama dengan Ustaz Nik Anwar, Tuan Guru saya, kawan saya. Kita bicara soal 10 malam terakhir mencari Lailatul Qadar, apa keistimewaan malam Al-Qadar, dan kita sudah dapat dengar walaupun ringkas tapi cukup bermakna yang Allah akan sediakan ganjaran yang besar kepada kita seumpama 1000 bulan Jadi Ustaz dah bagi tahu tadi dalam 10 malam terakhir itu Rasulullah telah berikan hint, panduan, iaitu pada malam-malam yang ganjil. Malam ini, malam 20, malam 21, malam 23, malam-malam yang ganjil. Kemudian Rasulullah bagi lagi hint yang lebih tepat. Ustaz sebut tadi, dalam malam-malam ganjil itu pula, iaitu antara malam 23, 25 dan malam 27. Rasulullah beri lagi hint dalam masa 23, 25, 27 itu lebih keutamaannya, kemungkinan besarnya ialah malam 27. Tetapi Ustaz ingatkan kita tadi, sebab itulah malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan sebagai panduan, tidak beri tarikh yang tepat. Ini menjadi teka-teki supaya kita bersedia, kita betul-betul nak mencari
barang yang mahal, perkara yang ganjarannya besar, bukan mudah untuk kita dapat begitu saja. Kalau ditetapkan pada malam 27, maka ramailah hanya malam 27 sajalah yang pulung habis ibadah. Maka inilah ada hikmah di sebalik rahsia Allah itu. Baik. Kemudian apa lagi Ustaz sebut? Iaitu mari atur diri dan keluarga sama-sama. Tunjukkan kesungguhan melebihi malam-malam biasa. Tunjukkan kesungguhan, tambahkan sedikit ibadah-ibadah yang biasa kita buat pada hari pertama Ramadan, tetapi tunjukkan kesungguhan, rasa dari hati yang tulus dan ikhlas. Itu menggambarkan kesungguhan kita waktu pada 10 malam terakhir. Mudah-mudahan Allah akan terima doa kita, Allah akan berikan ganjaran yang Allah janji kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan dapat masuk Ustaz balik. Nampak signal, tunggu sekejap. Ustaz Habib Jyoti kata, tak apa. Kita tunggu kita tunggu Ustaz masuk. Belum lagi Ustaz, belum nampak gambar Ustaz. Cuba. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Kenapa tu? Ada masalah gangguan Ustaz punya belum. Ustaz tolong masuk baliklah. Gambar tu tak bergerak tu. Gini. Ustaz. Waalaikumsalam, tapi gambar Ustaz stuck tu. Line tak bagus macam mana? Ustaz keluar dulu, Ustaz restart handphone tu, Ustaz masuk balik. Sekarang gambar Ustaz tak bergerak tu. Nampak gambar? Ustaz restart, masuk balik. Ustaz restart handphone. Mungkin penuh ke apa. Okey. Belum. Ustaz Ustaz keluar dulu, Ustaz restart masuk balik. Kita tunggu. Ustaz dia ada masalah sikit tentang handphone dia macam mana Sebab first time dia buat live kita atur dia kena atur sendiri dekat rumah. Tak apa. Jadi yang penting tadi Haji nak sebut apa tadi? Ustaz sebut bahawa buat sungguh-sungguh, kemudian jangan lupa kita mohon maaf atas kesalahan kita sesama manusia, kita maafkan orang lain walaupun dia memang salah dengan kita. Supaya Ustaz cerita tadi, kalau kita berada pada malam Lailatul Qadar, kita dah dapat ganjaran yang Allah beri, tiba-tiba dalam barisan kita nak masuk syurga, kita terhalang. Terhalang kenapa? Kerana ada roadblock. Roadblocknya apa? Kerana kita tidak maafkan orang lain. Jadi tolong, mari kita sama-sama memaafkan orang lain. Sebagaimana Haji sebut, dalam kehidupan kita ini, kemarin sudah berlalu, lupakan. Jangan bawa lagi cerita lama, kesalahan lama yang kita pernah buat. Maka hari ini kita buat yang terbaik di Ramadan PKP ini untuk kita dapat ganjaran yang terbaik kepada Allah. Dan jangan lupa sebab kita teruskan ibadah kita. Okey. InsyaAllah, mohon maaf di atas segala. Okey, Ustaz. Kenapa lari lagi? Ustaz. Salah lagi, tak apa. Tadi dah masuk dah. Okay. Ustaz tolong Ustaz masuk balik, kita nak rumus Jadi tuan-tuan puan, jadi hari ini kita buat yang terbaik sebab hari esok kita belum pasti masih adakah esok untuk kita. Kalaupun tidak ada, maka hari ini kita buat yang terbaik. Ramadan ini kita buat yang terbaik. Mungkin kita tak akan jumpa lagi Ramadan yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan puan. Kita tunggu Ustaz masuk balik untuk beri rumusan terakhir. Tak cantik rasanya kalau Ustaz tak masuk semula jadi kita tunggu. Dalam masa yang sama tuan-tuan puan, insya-Allah untuk akan datang Haji akan cuba usahakan sepanjang 10 malam terakhir ini untuk bawa tuan guru, ustaz-ustaz yang Haji kenal, yang sudi bersama Haji, kita nak timba ilmu daripada mereka, kita nak dapatkan Haji jawab dulu apa ni yang ustaz panggil sebenarnya. Halo ustaz. Haji masuk balik ustaz. Ustaz boleh masuk balik tak? Tak ada. Okey, ustaz masuk balik semula, nak tutup sekejap lah. Ustaz masuk semula. Masuk semula. Masuk semula. Okey, baik. Salam.
Baik, kita tunggu ya Ustaz nak masuk tu. Sebab saya minta Ustaz masuk balik supaya kita dapat buat penutup rumusan dengan cantik dengan Ustaz lah. Tak apa. Sabar ya. Ini ujian untuk kita. InsyaAllah. Kita tunggu Ustaz masuk. Jadi akan Haji usahakan lagi untuk jemput beberapa sahabat tuan guru yang sudi bersama nanti untuk kita timba banyak lagi ilmu pengetahuan amalan yang patut kita ramalkan sepanjang 10 malam terakhir insya-Allah. Sebab kita banyak masa lepas tarawih sementara kita berehat, kita boleh ambil masa untuk malam dan siang tu untuk masa-masa yang tertentu insya-Allah. So, kita menunggu dengan sabar, mudah-mudahan Ustaz dapat masuk balik, mungkin bateri dia habis dan sebagainya untuk kita dapat rumusan terakhir daripada Ustaz insya-Allah pelan-pelan. Baik, tuan-tuan dan puan, Haji nak sebut kita dilanjutkan lagi PKP sehingga 9 Jun. Kisah benarnya bermakna kita akan berhari raya di rumah masing-masing, kita tak dapat bersemu sanak saudara kita, kawan keluarga kita tempat lain. Kita terima hakikat ini. Ustaz ada sebut tadi, kita 10 malam terakhir ni elok kita amalkan sedekah. Sedekah kepada ahli keluarga kita online, masukkan duit kepada anak keluarga kita di mana pun mereka berada. Mudah-mudahan Ustaz dapat masuk supaya kita dapat ganjaran pahala sedekah yang besar. Ada hikmahnya kalau kita hari raya biasa berkunjung, kita bagi duit yang kita nampak dalam sampul surat, tapi kali ini kita bagi duit yang melalui online, lebih nampak keikhlasannya itu. Ustaz, belum nampak gambar Ustaz tu? Tolong Ustaz, Ejaz. Macam mana tu tak nampak lagi gambar Ustaz tu? Jadi kita kena teruskan kehidupan kita dalam fasa PKP sehingga 9 Jun. Maka kita gunakanlah teknologi seperti ini, belajar sikit tentang video call, WhatsApp dan sebagainya untuk kita berhubung dengan ahli keluarga kita semasa hari raya. Kita boleh hantar, kita beli hadiah makanan ke apa semua, kita hantar melalui runner-runner yang akan menghantar hadiah kita, kuih-muih kita buat kepada ahli keluarga kita tempat lain. Bermakna silaturahim, kunjung-mengunjung saja dari fizikal tak boleh, tapi dari segi roh dan semangatnya kita masih dapat berhubung dengan kaum keluarga kita. Jadi tenang, kita menunggu malam ini alhamdulillah kita akan masuk ke 10 malam yang terakhir. Belum connect lagi Ustaz. Tak apa, saya sabar menunggu. Tak manis rasanya kalau kita tak rumuskan dengan Ustaz. Jadi sementara menunggu Ustaz masuk balik, kita cuba. Tak nampak gambar Ustaz. Ustaz masuk macam tadi Ustaz, seperti mula-mula. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, mana suaranya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Belum cantik tu Ustaz. Assalamualaikum. Dapat Ustaz Allah. Mudah-mudahan ada orang dapat bantu di rumah Ustaz supaya Ustaz dapat masuk. Ustaz.
Macam mana tak boleh masuk ya Ustaz ya? Dia keluar tapi gambar Ustaz macam statik tak dengar suara Ustaz. Ustaz guna telefon yang sama, gambar dah keluar. Yalah sekarang ni kalau tak dapat juga tak apalah, saya tutup je lah. Ustaz boleh nak Ustaz try lagi sekali. Guna kaedah yang mula-mula tadi. Guna yang kaedah mula-mula tadi. Okey, cuba Okey, Haji bagi peluang pada Ustaz untuk try lagi sekali. Kalau tak dapat juga Haji rumuskan, Haji tutuplah ya. Masa dah panjang sangat. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz dapat masuk. Peringkat awal Ustaz ada masalah telefon dia tukar telefon isi baru dapat. Tapi ini satu ada habis bateri tadi sekejap. InsyaAllah. Dugaan akhir baik, kita tunggu Okay, mudah-mudahan dapat Tak nampak muka Ustaz, kamera dia. Belum nampak gambar Ustaz. Ustaz. Apa masalah handphone Ustaz? Okey. Sekarang dah nampak muka Ustaz, tapi dia statik Ustaz. Muka Ustaz statik ya. Belum dengar suara. Halo Ustaz. Ustaz. Nampak pula gambar Ustaz. Tak apalah Jadi tuan-tuan dan puan, Haji bagi pihak Ustaz mohon maaf sebab dah lama sangat delay kosong kita punya live kerana Ustaz tak dapat nak masuk, mungkin ada masalah handphone dia. Tapi kita cuba lagi. Tak nampak cuba lagi nak masuk ni. Kalau tak dapat juga, tak apa, Haji rumuskan, Haji tutup lah. InsyaAllah. Sayang Ustaz ada masalah telefon. Tak boleh juga. Tak apalah, okey. So, tuan-tuan dan puan, Haji Ustaz cuba lagi tu nampak. Tak apalah jadi tak apa. Terima kasihlah Ustaz tak apa. Tak apa Ustaz. Okey. Siap Ustaz. Baik, jadi Haji mohon maaf bagi pihak Tuan Guru Ustaz Ni Anwar kerana dia ada masalah telefon dan line di rumahnya barangkali, tapi sudah cukup banyak yang Ustaz kongsi dengan kita, insya-Allah kita dapat banyak manfaat Ustaz cuba balik Ustaz masih mencuba. Halo Ustaz. Tak apalah Ustaz tak apa. Jadi tutup. Okey. Halo Ustaz. Salam. Tak dapat juga. Tak apalah Ustaz Jadi tak dapat juga tak apa. Jadi Haji akan bagi tahulah masalah kita. Terima kasih banyak atas perkongsian Ustaz terima kasih baik. Terima kasih Ustaz. Tak apa. Tapi sudah cukup banyak kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Okey, Ustaz dia tak boleh masuk dah, tak boleh, dia ada masalah dari segi handphone. Baik, bagaimana yang Haji sebut tadi, Haji rumuskan bahawa banyak yang kita dapat kongsi pada Ustaz tadi. Walaupun Ustaz dah tak dapat nak rumuskan yang terakhir ini, tapi kita cuba Haji rumuskan secara ringkasnya terbalik bahawa Ustaz Tuan Guru sebut, mari kita sama-sama tingkatkan
ibadah kita untuk 10 malam terakhir. Malam ini bermula malam 20, malam 10 yang terakhir, insya-Allah. Dan Rasulullah dah berikan panduan daripada 10 malam terakhir itu ialah malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, 25 dan seterusnya. Dan ada lagi panduan lebih khusus yang Rasulullah beri, iaitu pada malam-malam 23, 25 dan 27. Dan dalam 23, 25, 27, malam 27 itu lebih kemungkinan besarnya. Tetapi Rasulullah pesan, nak Ustaz bersebut tadi, jangan kita hanya kejar malam ganjil saja, malam 23, 25, 27, malah 27 saja, sebab ini akan menjadikan kita, sebab Allah boleh ubah bila-bila masa, nanti kita akan ketinggalan, tak dapat kita pada malam itu, pada rugi. Jadi mari kita hidupkan 10 malam terakhir, jangan kita kira ganjil atau genap, buat yang terbaik, ibadah seperti biasa, amalan seperti biasa, tetapi kita tingkatkan semangat kita, usaha kita. Tinggal Ustaz sebut tadi, kalau tarawihnya 8 rakaat, barangkali 10 malam terakhir tambah sikit. Kalau lepas sahur tu kita baca Quran 1 lembar 2 lembar, dalam 10 malam terakhir lebihkan sedikit. Banyak kan? Kalau tak jarang bangun untuk qiyamul lail, bangun sebelum subuh, buat tahajud, buat salat taubat. Jadi amalan-amalan biasa, tetapi jika berlaku pada malam Lailatul Qadar, masya-Allah, Allah beri ganjaran yang cukup besar, seperti 1000 bulan yang lain ganjarannya. Tapi Ustaz sebut tadi, jangan duduk malam, memang itu malam Lailatul Qadar, tetapi kita tak ibadah, tak dapat apa-apa, rugi. Kemudian jangan lupa kita mohon maaf dan memaafkan semua orang, supaya nanti kalaupun kita berada pada Lailatul Qadar, kita dah dapatlah ganjaran yang Allah beri, tapi terhalang untuk masuk syurga, ada roadblock. Roadblocknya apa? Kerana sebab kita tak memaafkan orang lain. Jadi mari kita bermaaf-maafan, dan orang yang memaafkan dan memohon maaf ini, kalau terkena pula pada malam ganjaran Ramadan ini, Allah akan janjikan sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Mari kita rebut peluang ibadah dalam bulan Ramadan. Dan Nabi Ustaz sebut tadi, bagus sekali, iaitu kalau keampunan yang kita mohon pada bulan-bulan biasa, kalau Allah terima keampunan kita yang ikhlas dari hati, bertaubat kita, Allah akan ampun dosa kita, dan Allah akan tutup aib kita. Tetapi keampunan yang kita mohon dengan doa yang Tuan Guru sebut tadi pada bulan Ramadan, apalagi malam Lailatul Qadar, Allah akan ampunkan semua sekali dosa kita. Tak ada file lagi. Jadi inilah kebesaran-kebesaran malam Lailatul Qadar yang mari kita kejar, kita buru, kita dapat bersama. Okey, mudah-mudahan cukup setakat itu untuk kali ini. Terima kasih banyak. Syukran jazilah, jazakallah Ustaz Tuan Guru Ustaz Ni Anwar. Saya juga mohon maaf pada tuan yang mendengar kerana ada gangguan teknikal daripada handphone Ustaz. Ustaz dapat nak untuk buat rumusan terakhir. Ustaz kirim salam, ada peluang saya akan buat lagi live dengan Ustaz. Banyak lagi mutiara-mutiara ilmu, kata-kata nasihat daripada Ustaz yang kita nak ambil. Baik, akhir sekali, selamat berpuasa dalam keadaan kita masih mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Fasa kelima sehingga 9 Jun. Lebih tenang, lebih gembira, kita tingkatkan amalan di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita kerana asbab hikmahnya berlaku Perintah Kawalan Pergerakan, dan terus berdoa supaya Allah tarik balik. Dan kalau doa kita semua pada malam Lailatul Qadar, pasti Allah akan terima, maka Allah akan tarik balik, bawa pulang corona dan tidak akan mengganggu kita lagi. Kita dah rindu nak pergi ibadah di masjid. Kalau haji lagi dengan kawan-kawan yang bawa jemaah ke umrah dan haji, sudah rindu nak pergi tawaf di Kaabah dan solat di Raudah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa. Teringat Haji bila sebut begitu, kerinduan ke Mekah dan Madinah ni, tengok hikmahnya sekarang ni yang Allah nak runtuhkan keegoan tadi. Sekarang ni siapa yang dibenarkan tawaf, solat di Masjidil Haram dan Madinah, Masjid Nabawi? Siapa? Orang banyak duit tak dapat pergi, orang berharta tak dapat pergi, orang kaya tak dapat pergi, orang berpangkat tak dapat pergi. Kita semua nampak yang dapat ikut Syekh, Sudaih dan sebagainya, solat di tawaf dan di Baitullah dan Raudah, siapa? Cleaner, tukang cuci, tukang sapu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Orang yang
selama ini kita anggap macam tiada apa-apa. Kita pergi ke Mekah, kita bagi sedekah lagi pada mereka. Rupanya mereka lebih tinggi darjat di sisi Allah. Mereka sekarang yang dibenarkan untuk tawaf, untuk solat di Baitullah. Masya Allah, kita orang kaya tak dapat pergi. Nah, disitulah Allah hantar corona untuk ingatkan kita. Baik, cukup sekadar itu. Kita terus berdoa, semoga Allah akan panggil balik corona, kita kembali tenang untuk ibadah, untuk berurusan dengan keluarga, kerja dan sebagainya. Mohon maaf atas salah silap kami pada kali hari ini, masalah teknikal yang dihadapi oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat hari raya.